masa saya buat ni saya terlebih rajin sikit. So saya akan edarkan kepada sahabat semua dalam bentuk e-book untuk topik 3. Okey. Yang ini e-book. Okey, lebih kurang ada berapa muka surat ya? Saya lupa dah. 58 muka surat. Okey. Saya jelaskan juga secara detail lah dalam bentuk penulisan. Okey, kemudian saya ada masukkan juga aktiviti kalau nak buat macam short pop quiz ke dalam kelas, boleh buat. Tapi tak banyaklah masa topik awal-awal tu saya tengah rajin nak menulis, saya adalah buat bila dah belakang-belakang tu dah start sibuk, saya dah tak sempat nak mengarang soalan. Okey, tapi dari semasa ke semasa saya akan tambah baik jugalah. Alright, yang ini saya akan edarkan nanti bersekali dengan link yang untuk nota tu boleh download lah. Okey. Okey, boleh kita mula? Boleh? Kalau boleh cakap boleh? Boleh. Dengar sikit suara? Boleh pun. Boleh. Boleh. Alright. Alright, so untuk MPU keusahawanan ni topik 3 campuran pemasaran. Okey, hasil pembelajaran yang kita akan dapat adalah HPK 2 iaitu mengambil bahagian dalam simulasi perniagaan secara offline dan online melalui campuran pemasaran. Yang online ini akan disambung oleh sahabat saya Encik Mazwan sebentar lagi. Alright, so kluster domain pembelajaran adalah A2 dan kluster 4 lah, iaitu domain efektif 2 dan personal dan kemahiran keusahawanan. Alright, aktiviti pembelajaran dan pengajaran, pembelajaran berpandu secara bersemuka sebanyak 10 jam. Pembelajaran kendiri tidak bersemuka sebanyak 7.5 jam. Okey, dan penilaian bagi topik 3 adalah simulasi jualan offline yang mana merangkumi 30% daripada PB lah. Alright. Topik ini akan menghuraikan perkara-perkara berkaitan yang pertama 3.1 menerangkan 4 konsep campuran pemasaran di mana pecahan masa adalah lecture selama 1 jam dan tidak bersemuka selama half an hours lah. Jadi sebelum kita buat sesi kelas ataupun selepas sesi kelas kita boleh buat aktiviti kepada pelajar untuk dia membaca sendiri di rumah ataupun bagi share video lah. Alright, 3.2 menjelaskan konsep-konsep campuran pemasaran. Yang ini agak panjang sebab dia agak mendalam. Lecture hours is for 4 jam. Okay, kemudian ada tutorial sebanyak 2 jam dan tidak bersemuka 4 jam. Okey, 3.3 mengambil bahagian dalam simulasi perniagaan online di dalam atau di luar institusi. Okey, selama 3 jam untuk tutorial dan tidak bersemuka 3 jam. Yang ini 3.3 ini adalah aktiviti yang kita akan buatlah. Simulasi online pula. Sekejap saya betulkan. Ini adalah aktiviti perniagaan yang kita buatlah untuk membuat penilaian kepada pelajar bagi topik 3. Alright. So, bila kita sebut tentang 4 konsep campuran pemasaran, apa yang akan nampak, okay, saya cuba sediakan slide ini untuk membantu semua sahabat yang mana bidang dan bukan bidang lah. Kalau yang bidang biasanya dia sangat familiar bila kita sebut 4Ps. Tapi kalau yang bukan bidang ni takut tak familiar. Jadinya saya cuba sediakan slide yang boleh merangkumi semualah bagi mereka mudah untuk menyampaikan kepada pelajar. Alright, so bila kita sebut tentang konsep campuran pemasaran ni, kita akan nampak dalam kepala kita adalah 4Ps iaitu produk, peletakan harga, promosi dan pengagihan. Okay, so apa itu campuran pemasaran? Campuran pemasaran ni adalah strategi pemasaran yang merangkumi 4Ps inilah. Maknanya bila kita nak membangunkan sesuatu strategi, kita kena melihat keempat-empat elemen tersebut. Okey, pembentukan campuran pemasaran yang berkesan merupakan satu strategi yang dilakukan oleh pemasar untuk meningkatkan permintaan produk yang dipasarkan. Alright, that's why kena ada keempat-empat elemen ini bagi memastikan perniagaan yang kita laksanakan secara fizikal dapat terus ataupun menjurus terus kepada pelanggan yang kita target lah. Okey. So, campuran pemasaran 4Ps iaitu yang pertama produk, kedua peletakan harga dan ketiga promosi dan kemudian pengagihan. Okey,
Untuk 3.1 ini saya jelaskan takrifan kepada keempat-empat elemen tersebut. Apa itu produk, apa itu promosi, apa itu peletakan harga. So tuan-puan boleh menjelaskan kepada pelajar secara definisinya apa yang kita maksudkan dengan produk. Okey, produk itu adalah perkhidmatan idea yang ditawarkan oleh peniaga kepada pelanggan untuk dibeli dan digunakan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan ataupun pengguna lah. Alright. Dan produk juga merupakan sesuatu yang kita tawarkan dalam pasaran di mana mempunyai ciri-ciri yang menarik. Produk itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita miliki, untuk kita gunakan faedah-faedah yang ada secara psikologinya, secara fizikalnya untuk memuaskan kehendak pelanggan, memenuhi kehendak pelanggan. Okey. Produk juga dipasarkan termasuk produk fizikal, produk perkhidmatan, idea, maklumat, individu ataupun organisasi dan tempat. Kalau kita tengok landscape dari segi produk itu sendiri pun dah semakin pelbagai. Okey. Kalau sebut berniaga ni produk biasa-biasa dengan perkhidmatan, tapi sekarang ni kita ada idea pun boleh jual. Okey. Kalau dari segi ada aplikasi, itu juga produk. Okey, dari segi sistem itu pun kita boleh jual. Banyaklah. Okey, takrifan produk itu sekarang lebih wider lah, lebih meluas. Okey, kemudian kita jelaskan kepada pelajar takrifan peletakan harga. Di mana harga itu merupakan sejumlah wang yang dikenakan untuk sesuatu produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Kemudian harga juga adalah nilai yang diletakkan ke atas sesuatu barangan ataupun perkhidmatan yang kita jual lah. Okey, kita tetapkan apa nilai kepada produk kita, apa nilai kepada perkhidmatan kita. Dan nilai tersebut harus dibayar oleh pengguna atau pembeli kepada peniaga sebagai pulangan kepada barangan yang ditawarkan. Macam dulu konsep sistem barter, barang dengan barang. Jadi bila harga ni ialah wang dengan barang. Transaction itu berlaku. Okay. So kita jelaskan takrifan tersebut supaya pelajar jelas bagaimana harga itu diletakkan. Okay. Kemudian takrifan promosi. Okay. Takrifan promosi ini adalah di mana elemen-elemen yang kita guna ataupun kaedah-kaedah yang kita guna untuk berkomunikasi dengan pelanggan untuk kita memberitahu, mengingatkan dan juga memujuk pelanggan untuk mendapatkan produk kita. Dan kaedah-kaedah promosi yang terdiri daripada pengiklanan, promosi jualan, publicity dan jualan peribadi. Okey, perincian itu akan kita tengok dalam 3.2 nanti. Alright, takrifan pengagihan pula kita lihat dari segi pengagihan merupakan satu proses dalam memindahkan produk daripada pengeluar kepada pengguna di lokasi dan masa yang dikehendaki oleh pengguna. Okey, kemudian dalam pengagihan juga kita ada saluran agihan di mana merupakan satu set organisasi yang saling bergantung dan terlibat di dalam proses pembuatan produk untuk kegunaan pengguna akhir ataupun pengguna perniagaan. Okey, pengguna akhir tu direct lah kepada pengguna ataupun pengguna perniagaan tu is peniaga-peniaga yang memerlukan produk-produk tersebut. Okey. So saya letakkanlah distribution channel yang ada, just gambaran kepada pelajar bagaimana proses pengagihan itu berlaku. Di mana nanti di topik pengagihan nanti kita akan perincikan juga saluran-saluran yang ada. Okey, itu saja untuk 3.1. Setakat ni boleh ke? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Boleh. Okey, kalau ada perlu saya tambah dari segi takrifan tu boleh maklumkan supaya nanti saya tambah baiklah bahagian tersebut. Alright. Kemudian dari segi 3.2 kita akan masuk terus kepada menjelaskan konsep campuran pemasaran. Alright, di mana kita akan perincikan keempat-empat elemen yang saya dah explain takrifan tadi. Okey, 3.2 ini kita akan tengok kepada konsep produk tu, kita akan lihat lebih detail dari segi klasifikasi produknya, kemudian ada kitaran hayat produk and then ciri-ciri produk yang baik. Okey. So dalam 3.2.1 ini yang kita akan sentuhlah, yang kita akan share kepada pelajar. Alright. Kita boleh refresh balik kepada pelajar, elemen produk tu apa. Okey. Produk boleh dikatakan sebagai sesuatu yang ditawarkan di pasaran oleh pengusaha dan mempunyai set ciri-ciri yang ketara lah seperti yang kita boleh lihat. Okey, bila kita macam contoh air mineral ni, bila kita tengok, kita nampak. Okey, kita tengok je kita dah tahu dah. Warna hijau ni brand Spritzer. Kalau warna biru ni brand Desa ataupun ada brand apa lagi yang warna biru. So, ciri-ciri produk ini mudah untuk pelanggan mengenali kita dari segi warna, berat, harga. Okey, ciri-ciri yang
tidak ketara intangible seperti kepuasan. Contoh kalau minum air mineral ni hilang haus. Tapi kalau minum air mineral Evian, rasa macam kayangan sikit hari ni. Contoh hari ni saya datang khusus Encik Adib sediakan air mineral Evian. Kayanya orang dekat jabatan ni kan. So kalau kita tuan rumah kita sediakan produk-produk begitu, kita punya tetamu akan rasa macam diraikan sangat. Dia memberi kepuasan, okey. Dan kita lihat juga intangible ni dari segi kecekapan. Kalau kita guna contoh telefon telefon ni fungsi dia adalah untuk komunikasi, tapi dari segi kecekapan ada jenis telefon macam contoh saya pakai Huawei, dia mengetengahkan kecekapan dari segi untuk mengambil gambar. Kemudian ada kalau dulu Sony lebih kepada untuk muzik. So setiap satu produk yang kita tawarkan, kita boleh gunakan elemen-elemen produk ini untuk kita letakkan USP produk kita bila kita buat BMC lah. Semalam kita dah belajar teknik BMC kan. So apa elemen-elemen yang dalam BMC tu kita boleh guna daripada setiap elemen-elemen yang kita belajar pada hari ini untuk kita isi di dalam itu dengan lebih tepat. Alright. Okey, bila kita lihat dari segi klasifikasi produk, kita tengok daripada dua sudut lah. Okey, produk itu diwujudkan atau kita masuk dalam pasaran adalah bagi memenuhi kehendak pengguna dan juga produk industri. Ada dua type lah ya. So you all boleh tengok kalau kata produk pengguna kalau dalam pasaran kebiasaannya dipecahkan kepada 4. Kita ada produk mudah beli, produk membeli belah, produk istimewa, produk tidak dicari. Manakala kalau produk industri pula dipecahkan kepada 3 bahagian iaitu bahan dan bahan gantian, item modal, bekalan dan perkhidmatan. Alright, kalau dekat sini faham tak? Kalau pensyarahnya kena faham dulu. Kalau pensyarah tak faham, nanti nak explain dekat pelajar susah. Kalau pensyarah-pensyarah sekarang, kalau tengok saja dekat sini faham tak? Boleh explain ke? Produk tidak dicari tu apa ya? Okey. Produk tidak dicari tu nanti saya perincikan. Okey, untuk saya letak slide ni macam ni sahaja sebabnya kalau saya terangkan setiap satu dia akan detail. Tapi kalau tuan-puan nak edit slide saya nanti boleh dalam saya punya yang saya bagi e-book tu saya dah perincikan dekat sini. Okay, so kalau perempuan rasa okeylah saya ni tak pandai nak hafal-hafal benda ni, saya bukan bidang tapi saya nak explain dekat budak kan. So boleh edit nanti slide saya masukkan penerangan-penerangan itu sebabnya kalau tidak slide saya jadi banyak kan. Nanti tuan-tuan boleh edit. Okay, so untuk hari ni saya terangkanlah. Produk mudah beli ni contoh macam sabun. Okay, macam gula, macam surat khabar. Yang mana kita letak je dekat kaunter macam ubat gigi lah. Dan dia merangkumi ada 3 elemen lah iaitu produk asasi, gerak hati, kecemasan. Produk asasi ni macam beras, makanan lah yang kita beli berulang kali. Makanan ringan, keperluan kita. Kemudian kalau gerak hati ni yang macam kadang-kadang kita nak sampai kat kaunter kan. Tiba-tiba macam yang ni tak belilah nampak. Pop kita ambil. Yang that's why kalau kita masuk contoh kita kata kita masuk 7-Eleven, kita masuk Watson kan. Dia letak yang kat depan tu. Padahal kita tak nak pun benda tu. Kita masuk dalam tu tak berniat pun nak beli. Tapi tiba-tiba macam yang ni tak belilah sebab kita dah nampak. Tu gerak hati. Maknanya produk yang dibeli dengan perancangan atau usaha yang sedikit je. Kita tak plan pun nak beli benda tersebut. Dan bila ternampak kita terus rasa macam ada keperluan. Okey, produk kecemasan ni contoh macam payung. Okey, tiba-tiba kita perlukan untuk membeli payung sebab tiba-tiba hujan ataupun baju hujan. Okey, itu produk kecemasan lah yang kita beli secara tiba-tiba tapi dia mudah dibeli. Okey, produk membeli belah ni adalah produk yang kita shopping. Okey, produk di mana kita perlu tengok ciri-ciri produk. Dia selalunya ada mahal sikit lah. Contoh macam kita pergi shopping mall nak beli baju. Okey, branded item. Yang itu adalah produk membeli belah. Contoh macam perabot, kita nak renovate rumah, dia kategori produk membeli belah. Okey, produk istimewa ni adalah produk yang selalunya expensive, dia premium, dia jarang-jarang ada, dia limited edition, yang itu istimewa. Contohnya macam kita kalau kata jam boleh duduk dekat produk membeli belah, tapi kalau jam jenama Rolex, dia adalah produk istimewa. Okay, so kita boleh differentiate benda itulah dekat pelajar kita. Boleh tunjuk gambar-gambar, boleh bagi tahu dekat pelajar. Okay, so produk istimewa ni selalunya sesuatu yang perlukan seorang jurujual yang very spesifik untuk explain produk-produk tersebut. Contoh macam kereta
kereta, kalau kita sebut kereta Myvi, itu boleh duduk dekat kategori produk membeli belah. Tapi kalau kita sebut kereta Tesla, itu produk istimewa. Dia ada spek-spek yang berbeza. Okay. Dan orang-orang tertentu je yang boleh dapat. Kita yang orang-orang biasa marhai ni macam tengoklah, mampu tengok. Okay. So dekat situ kita boleh tengoklah dari segi kelas produk tu sendiri. Okey, produk yang tidak dicari ni kita pecahkan kepada dua, okey. Iaitu produk yang berada di pasaran tapi tidak disedari oleh pengguna dan produk sudah pun diketahui oleh pengguna tetapi belum lagi mahu membeli. Contohnya, produk yang tidak dicari adalah ensiklopedia. Siapa cari ensiklopedia sekarang ni? Ada tak? Ada tak yang macam pergi mall memang nak cari ensiklopedia? Tak ada. Produk tu ada tapi tidak dicari. Tapi tidak macam hanya orang-orang tertentu je yang nak tengok benda tu dan kita bukan hari-hari beli, bukan hari-hari tengok. Kalau dari segi perkhidmatan, contohnya adalah perkhidmatan menderma darah. Produk tu tidak dicari tapi dia cari orang yang nak derma darah. Tu contoh. Okey. Tu dari segi produk pengguna lah, maknanya direct kepada pengguna. Tapi kalau dari segi produk industri, kita ada bahan dan bahagian gantian. Okey, bahan dan bahagian gantian ni contohnya macam peralatan-peralatan jahitan, okey, alat-alat ganti elektrik, alat-alat ganti kenderaan. Okey, bahagian-bahagian tersebut, kompartmen-kompartmen tersebut adalah produk-produk industri. Tapi dia boleh juga jadi produk pengguna kalau pengguna yang beli dan direct untuk guna. Okey. Tapi kebanyakan yang menggunakan produk tersebut adalah produk industri lah. Macam contoh besi, benang-benang yang banyak lah kalau dibeli oleh pengguna, dia duduk dekat produk pengguna lah. Alright. So kemudian item modal. Item modal ni adalah produk ataupun elemen yang kita tengok adalah seperti bangunan, okey, kilang pejabat, itu item modal. Yang itu kalau yang belajar akaun tu dia akan jadi kita punya aset apa semualah, tapi dalam kategori pelajar ni kita tak perincikan. Cukup untuk pelajar kita tahu apa itu produk industri. Okey. Kemudian bekalan dan perkhidmatan yang ditawarkanlah, contoh macam bekalan minyak pelincir, bahan api, okey, perkhidmatan cucian bangunan, okey, itu adalah produk-produk industri. Alright. Itu dari segi klasifikasi produk. Tuan-tuan nanti boleh baca detail dalam saya punya nota untuk pemahaman. Sebabnya campuran pemasaran ni dia agak teori lah. Kena faham keseluruhan kalau orang bukan bidang. That's why saya kerja lebih sikit, saya buat nota sebabnya dia bukan hands on. Bila kita nak explain kat pelajar ni, kita kena faham dulu kan. Kemudian saya buatkan dalam bentuk table dari segi perbandingan lah supaya pelajar boleh nampak. Okey. Dari segi produk mudah beli, produk beli belah, produk istimewa dan tidak dicari ini. Di mana saya lihat kita perlu tengok dari segi pertimbangan pemasaran. Kalau kelakuan pembeli ni macam mana. Contoh macam pelajar-pelajar kan dia suka nak jual yang macam kalau buat aktiviti jualan, jual air, jual makanan, snack kan. So itu adalah produk mudah belilah. That's why kalau kita jual dekat college, cepat je habis. Sebabnya yang belinya pensyarah-pensyarah, sahabat-sahabat yang ada di college. Ataupun diorang akan jadi upgrade sikit untuk macam packaging yang proper, contoh macam biskut ke, boleh buat lebih banyak, boleh ambil masa yang lebih panjang lah untuk menjual. Okay, so kita boleh explain dekat pelajar dari segi kelakuan pembeli pelanggan, okay, kemudian harga, pengagihan, promosi dan contoh-contoh yang kita boleh tengok lah supaya pelajar boleh nampak dengan lebih jelas. Alright, so you all, benda yang saya explain dekat slide tadi tu ada dah masuk dalam ni lah. So boleh tengoklah kaedah macam mana kita nak sampaikan kepada pelajar, sama ada kita jelaskan yang macam saya jelaskan tadi ataupun boleh jelaskan dalam bentuk table and then boleh minta pelajar baca and then untuk dia explore. Macam saya mengajar dalam kelas, kalau sebelum ni saya akan minta pelajar cari contoh-contoh produk mudah beli. Macam saya lepas kita dah start guna online kan. So saya minta, saya jadikan satu aktiviti, saya bagi soalan dekat GC, budak upload gambar-gambar yang berkaitan dengan setiap jenis produk pengguna tersebut. Perkara yang penting pelajar kena faham is produk pengguna lah, sebabnya kebiasaan benda tu yang dekat dengan pelajar. Alright. Kemudian produk industri, ini yang saya jelaskan tadilah, yang saya dah ulas masa slide pertama. Ini adalah perincian-perincian yang saya dah sebut tadi. Alright. Selesai untuk 3.2.1A iaitu klasifikasi produk. Kita masuk kepada 3.2.1B iaitu kitaran hayat.
Okey, dalam pemasaran ni kita memang akan belajar, akan tengok tentang kitaran hayat produk. Okey, kitaran hayat produk ni ada mempunyai beberapa peringkat, dipecahkan kepada 4 lah fasa ya. Di mana lazimnya kita lihat sesuatu produk yang baru dilancarkan akan orang kata syarikat akan mahu melihat jangka hayat yang panjang dan menguntungkan. Definitely perniagaan yang kita bangunkan kita nak untung lah. Tapi kita kena sedar bahawa setiap satu produk tu dia ada kitaran hayat dia dan belum tentu lagi kitaran hayat itu akan tercapai seperti yang kita rancang. Okay, that's why kita kena faham dekat mana kedudukan produk kita yang kita bangunkan itu bila dia masuk dalam pasaran. Okay, kitaran hayat ini bermula pada tahap pengenalan iaitu di mana pertumbuhan jualan bermula dengan lembab lah, slow. Sebab baru masuk pasaran orang tak kenal produk kita. Okay. Jadi perbelanjaan semasa berada di tahap pengenalan ni tinggi untuk kita memperkenalkan produk kita dalam pasaran. Sebab kita baru bangunkan produk kita. Mungkin nak improve packaging, mungkin nak improve dari segi label, pemasarannya kan. And selalunya di tahap pengenalan ini keuntungan tak dapat lagi, belum pulang modal lagi. Dan memerlukan sokongan yang sangat hebat, sangat kuat daripada tim promosi. Okey, itu tahap pengenalan. Kemudian tahap pertumbuhan baru mula nak growth di mana produk ini telah mula memuaskan pasaran iaitu telah mula mendapat perhatian dalam pasaran. Okey. Jadi dia mula berkembang. Jualan mula mengalami peningkatan. Okey, ada growth lah kalau kita tengok nanti ada graf kan. Graf tu akan nampak ada peningkatan. Kemudian jualan mula mengalami peningkatan dan di situ sudah mula nampak ada keuntungan. That's why kalau kita buat simulasi perniagaan itu, it's good kalau kita boleh buat beberapa sesi dengan pelajar. Kalau pelajar cuma berniaga 1 hari sahaja, okey, dia tidak nampak di mana transaksi tersebut. Hari ni berniaga, hari ni tutup. Okey. Kalau kita boleh bagi peluang kepada pelajar untuk cari slot berniaga selama 4 minggu ke kan. Selama beberapa tempoh, 2 jam ke, kita sesuaikan, kita boleh nampak growth tersebut. Pelajar pun boleh nampak di mana mula-mula nak masuk pasaran tu macam mana. Dia boleh jelaslah kitaran hayat produk dia tu. Okey, dari segi tahap kematangan produk itu di stage yang ketiga di mana bila dah makin matang, okey, jualan dah mula perlahan. Okey, di mana keuntungan juga dah mula untuk statik dan kadang-kadang menurun. Okey, dari situlah kita kena, bila produk dah berada dekat tahap kematangan, di situlah strategi-strategi tambahan yang kita perlu guna untuk kita boost up produk kita. Dekat situlah kita kena perkenalkan produk kita kepada, mungkin kita lihat dari segi segmen pelanggan yang baru. Dekat situlah kita kena masuk R&D, alright? Di mana syarikat kena mula melihat daripada elemen-elemen lain, promosi-promosi lain yang dia belum buat. Okey, tahap kejatuhan pula. Okey, semua perniagaan tak nak melalui tahap kejatuhan, tapi kita kena realise sampai satu masa produk kita akan ada cycle kejatuhan tersebut di mana jualan atau keuntungan menurun ke paras yang sangat rendah. Maknanya kita dah tak boleh cover cost kat situ. Okey, perubahan kemajuan teknologi, citarasa pengguna dan persaingan. Ini adalah antara elemen yang menyebabkan kejatuhan produk tersebut. Okey, kita lihat kalau kata dari segi handphone kita tengok bila Nokia dia tidak evolve, dia tidak mengikut kelajuan perubahan teknologi itu, sekarang ni orang tak nampak dah di mana Nokia. Kalau dulu 3310 tu, kalau dah ada 3310 pun dah cukup bangga dah. Wah, ada telefon. Saya ingat dulu masa arwah mak saya beli first telefon kan 3310 dengan siap dia punya SIM card masa tu dekat 800 lebih. 3310 je. Tapi itulah perubahan teknologi bila Nokia tidak melihat tidak mengambil serius kepada perubahan teknologi yang begitu cepat, mereka ketinggalan dan terus kita, kalau kata generasi sekarang ni, pelajar-pelajar kita tak kenal pun siapa Nokia tu, kan. Tapi yang pelajar-pelajar kenal sekarang Vivo, Huawei, yang saya rasa kalau student tu sebut Apple semualah, walaupun spek yang rendah tapi janji dia pakai Apple punya brand. Cita rasa pengguna, okey. Keputusan sama ada untuk mengekalkan jenama ataupun untuk come out dengan produk baru atau gugurkan produk tersebut daripada syarikat ataupun daripada lini produk yang ada, dekat sinilah keputusan tu kena dibuat oleh usahawan. Okay, that's why pelajar kena faham. Sebabnya bila dia berniaga, dia kena tahu stage dekat mana dia berada supaya dia boleh buat keputusan yang tepat kepada perjalanan produk itu dalam perniagaan mereka lah. Alright. Okey, tahap-tahap kitaran hayat yang saya cerita tadi, dia kalau kita nak explain dengan pelajar hanya untuk tunjuk graf sahaja pun boleh.
Yang poin-poin tadi tu you all explain secara verbal. Tunjuk slide macam ni dekat pelajar, kita just okay, pengenalan ni dekat sini, kita explain lah pun boleh. Alright. Kaedah pembelajaran dan pengajaran tu saya rasa sahabat-sahabat saya lebih mahir lah, lebih pandai sebabnya pengalaman mengajar juga lebih lama berbanding saya. Boleh guna. Saya sediakan beberapa slide. Okey, boleh guna ikut kesesuaian. Kalau rasa slide ni perlu di-hide-kan, tak perlu untuk makluman pelajar, terpulang. Okey. Ikut kesesuaian. Okey, tugas saya dekat sini adalah menyediakan nota yang mana semua saya punya sahabat-sahabat trainer-trainer di college ini lebih memahami topik tersebut dan mudah untuk menyampaikan kepada pelajar semasa sesi pembelajaran. Okey, kita lihat kepada ciri-ciri produk yang baik iaitu 3.2.1C. Okey, bila kita lihat pada ciri-ciri produk sebenarnya banyak. Okey, sebab kalau kita tengok dalam kita punya syllabus, dia cuma letak kepada 5 sahaja, 5 elemen. Iaitu yang pertama, reka bentuk, penjenamaan, pembungkusan, pelabelan dan jaminan. Alright. So, saya senaraikan dalam 8 dekat sini. Tapi nanti bila kita perincikan, kita khusus kepada 5 seperti yang dalam syllabus lah. Okey. Contoh yang kita lihat dekat sini ada kualiti produk, jenama, servis penjual, pembungkusan, reka bentuk, jaminan, pelabelan dan harga. Alright. So sebenarnya ciri-ciri produk tu ada banyak lagi yang lain-lain. Dari segi warna, dari segi saiz, itu juga adalah ciri-ciri produk. Cumanya bila kita nak perincikan dari ciri produk yang baik ini, kita lihat kepada 5 elemen yang ada dalam syllabus lah, kita go very specific. Okey, selepas terangkan ciri secara general saja, okey, setiap satu ciri-ciri ini saya perincikanlah dalam nota dalam saya punya e-book, boleh baca, boleh untuk perincikan. Alright. And then kita boleh buat aktiviti dengan pelajar. Dekat sini ada 4 video yang saya dah letakkan link. Okey, setiap video ini ada kriteria-kriteria produk yang berbeza lah. Kejap saya cuba buka. Tak dengar? Dengar ke? Dia ada Tak dengar. dengar tak? Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Kejap. Macam mana ya? Kalau pasang video. Buka suara. Saya buka dah. Suara buka. Minta maaf lah pakai laptop orang tak pandai. Kita minta tuannya, Puan Yan. Dekat YouTube ada, dekat Shady punya dengar. Cuba buka habis. Tak, play. Cuba play. Dengar, okey. System is designed to efficiently clean large amounts of spaces without changing your cleaning process and has 2 different functions to help you do so. The tap function is compatible with wave break and side press ring, while the pocket function works with all RCP spray mop handles. For both functions, a quick connect handle is used. This video will cover how to use the adaptable flat mop with the wave break mop button. First, if using the side press ringer wave break, insert the wave break ringer insert. Make sure to place the smaller grooves in first, with the wider part of the insert at the top. Next, connect the adaptable flat mop pad to the frame by clipping the black tabs on the mop pad into the red clips. Once the mop pad is secured to the red clips, flatten the frame into place and connect to the quick connect handle of your choice. Prior to mopping the floor, it is important to first wet the mop pad. To do so, step on the foot pedal to unlock the frameworks and dip the mop into the bucket of water and cleaning solution. Bring the mop pad out in the wringer to release any excess liquid. Okey, tak payahlah tengok sampai habis kan. Okey, sekejap. Okey, mana tadi? Okey. Alright. Macam video-video ni saya dia memang bahasa Inggeris tapi tak apa sebab yang bahasa Inggeris tu tidak mempengaruhi pelajar punya visual untuk melihat dan menilai dari segi ciri-ciri produk sebab kita nak dia tengok apa ciri-ciri produk yang ada.
Contoh kalau macam dekat yang Rubbermaid commercial product tadi tu, dia tunjukkan mop tu kan, apa yang difokuskan ciri dia adalah fungsi dia mudah untuk diguna, okey. Dari segi elemen-elemen yang ada, dari segi warna. So pelajar boleh ketengahkan. Macam kalau saya buat aktiviti dengan pelajar ni, saya minta dia orang pecah kepada grup, dia orang bincang apa ciri-ciri produk yang dia orang nampak, and then dia orang bentangkan. So kita nak tengok sejauh mana pelajar faham lah selepas kita terangkan apa ciri-ciri produk tu. So ada a few video, kalau nak suruh diorang tengok semua serentak pun boleh, ataupun pecahkan kepada grup, and then boleh buat aktiviti untuk diorang sharing balik kepada kawan-kawan. Yang ini ni just 5 ke 10 minit sajalah, tak perlu nak kena buat slide ke apa ke, untuk dia verbal saja perbincangan itu. Okay. Kita masuk kepada ciri-ciri produk yang baik adalah reka bentuk. Ada 5 tadi yang kita tengok dalam silibus kan. Kita boleh perincikan. Sebenarnya kenapa saya letak aktiviti itu dekat depan, boleh juga aktiviti itu buat selepas. Kenapa saya letak dekat depan, sebabnya lepas kita terangkan secara general apa itu ciri-ciri produk, kita nak budak trigger kepada reka bentuk, kepada penjenamaan, kepada pembungkusan, pelabelan dan juga jaminan. Kita nak budak nampak apa yang kita nak pergi selepas ini, apa yang kita nak lihat. Jadi dia explore dulu benda tu. Atau tuan-tuan rasa tak naklah konsep saya suka selepas dah habis semua saya nak buat aktiviti pun boleh, tak ada masalah. Alright? Masing-masing punya cara, sebabnya kadang-kadang student kita ni gaya dia berbeza-beza. Jadi kita pensyarah ni kita lebih tahu mana yang lebih sesuai, boleh implement cara mana yang terbaik. Okey. Dari segi reka bentuk pula, okey. Reka bentuk ini adalah sesuatu reka bentuk yang baik, di mana bila kita sebut satu reka bentuk yang baik tu, dia adalah sesuatu yang berfungsi dengan baik dan cekap, boleh memenuhi keperluan pelanggan dan kehendak pelanggan, dan juga menjadi saluran komunikasi di antara pengeluar dan pengguna. Okey, pengilang lah, alright. Kemudian dalam pelaksanaan sesuatu reka bentuk ini terdapat beberapa kekangan lah, di mana kita nak membangunkan reka bentuk yang baik ini, kita ada kekangan dari segi kos, kebolehan-harapan, keselamatan, prestasi, akta, sosiologi, pencemaran. Oh, ada orang nak tanya sekejap, saya tak nampak. Nak tanya verbal ke? Puan Azir nak tanya? Sekejap. Boleh Puan tanya, Puan Azir Idawati. Puan Azir tertekan ke? Jangan stres. Sorry, tertekan sebab hari ni cuti tengah drive. Tak apa. Okey, boleh teruskan ke Puan Azian? Saja je dia nak kata saya ni. Nervous saya. Saya ni nervous tau, sebabnya saya takut kawan-kawan saya semua dalam ni hebat-hebat ni. Macam ada Kak Zehan, ada Cik Ngu Toh On. Ada ramai kawan-kawan ni semua saya tengok hebat, macam Cik Ngu Toh On ni lepas habis je sesi terus ada video. Allahuakbar, takut saya ni sebenarnya. Okey. So boleh saya teruskan ke? Setakat ni sampai kepada subtopik yang ciri-ciri produk ni okey ke? Adakah bahan yang saya sediakan itu membantu? Kalau membantu, type membantu. Nampak menarik sikit. Nak tiru teknik Puan Mila lah. Ya, membantu. Alright, Alhamdulillah. Sejuk sikit hati saya Kak Fatimah. Saya ni takut syok sendiri. Okay. Alright, kita teruskanlah ada iklan tadi Puan Azir tertekan, tak apa. Alright. Cik Adik kata jangan tertekan. Kenapa dia tak keluar? Dah terlari pula slide-nya. Sekejap Okay. Kita teruskan dekat reka bentuk. Macam kekangan proses reka bentuk ni, kita boleh terangkanlah dekat pelajar bagaimana bila kita nak buat sesuatu reka bentuk ini, terdapat beberapa kekangan lah. Yang ini tak perlu pergi detail pun tak apa, cukup untuk pelajar kita faham dari segi proses-proses reka bentuk tu, apa kekangan-kekangan yang ada. Untuk dia fahamlah secara general sahaja. Sebabnya kalau kita pergi deep, ambil masa yang panjang dan nak terangkan setiap satu tu pun sangat detail. Okey.
Tapi yang ini untuk jenis reka bentuk ni kita kena terangkan kepada pelajar lah. Okey, jenis reka bentuk ni ada 5. Okey, untuk perincian-perincian tu detailnya saya dah pergi juga dekat dalam nota saya untuk you all baca nanti ya. Dari segi reka bentuk ada 5 iaitu reka bentuk grafik, korporat, pengiklanan, penerbitan, reka bentuk pembungkusan dan juga poster. Kalau dekat pelajar ni biasanya dia nampak nak buat poster je. Okey, nak meniaga nanti, nak buat simulasi, nak buat apa? Poster. Pensyarah pun itu je lah dia punya modal dia. You all kena ada poster. Dalam laporan kena ada poster. Itu je modalnya. Sebenarnya bila kita kata reka bentuk ni, banyaklah kita boleh tengok dari segi reka bentuk grafik. Reka bentuk grafik tu kita boleh tengok dari segi bagaimana dia membina identiti korporat. Okey, rekaan bahan penerbitan, rekaan iklan, poster dan pembungkusan. Macam sekarang ni saya rasa semua pelajar boleh buat reka bentuk grafik tu. Kalau dulu budak-budak yang pandai Adobe sahaja yang boleh Adobe sahaja yang boleh buat design. Sekarang ni guna Canva, guna macam-macam aplikasi design yang simple-simple pun kita boleh come out dengan reka bentuk grafik yang menarik. Alright. So cumanya saya rasa dalam kita punya modul ni dah tak ada Canva. Kalau sebelum ni ada rasanya kan modul lama. Betul tak? Sebelum ni modul lama budak belajar Canva ke? Atau kita just dedahkan saja? Tak ada juga. Alright. So kita bolehlah juga dedahkan kepada pelajar aplikasi yang ada untuk membantu mereka dalam membuat reka bentuk grafik ni lah. Alright. Kemudian reka bentuk korporat. Apa itu reka bentuk korporat? Reka bentuk korporat ni dikenali sebagai identiti korporat yang mana secara visualnya bila kita lihat kita nampak identiti sesebuah syarikat organisasi tersebut. Contohnya, okey, identiti korporat kalau Petronas kita tahu warna hijau lembut tu kan, itu Petronas. Nampak warna hijau tu kita tahu Petronas. Kalau Spritzer warna hijau ni. Sebab dia macam kepada natural. Kalau JPKK warna orange, biru. Warna-warna korporat, okey, yang mana menjurus kepada identiti syarikat tersebut. Kalau McDonald kita nampak dia punya bentuk korporat dia dari segi M dia tu kan, logo dia tu. Okey, dari segi warnanya, KFC ikut warna dia merah putih, itu adalah identiti korporat. Dari segi rekaan, dari segi rekaan warna, dari segi ada logo. Alright, dan contoh untuk reka bentuk korporat ni dia boleh datang dalam bentuk dokumen, kepala surat, kad perniagaan, kemudian invoice, kemeja t-shirt, diary. Okey, macam contoh Kolej Komiti Kewangan tahun ni macam ni diary dia. JPKK, diary dia kalau tak silap saya ada 4 warna boleh pilih. So macam kita dekat kolej pun kita nampaklah reka bentuk korporat. Ada 105 kolej komuniti. Setiap kolej komuniti di Malaysia ni ada reka bentuk korporat masing-masing. Tetapi secara induknya kita nampak JPKK tu sebagai kita punya rujukan utamalah. Alright, itu dari segi reka bentuk korporat. Kemudian reka bentuk pengiklanan. Bila kita sebut tentang reka bentuk pengiklanan ni adalah reka bentuk yang mana kita nak perkenalkan produk kita atau bila orang nampak orang tahu itulah image kita, itulah kita. Dan selalunya dia guna adalah billboard. Kalau kita lalu dekat highway kan utara selatan tu kita nampak macam-macam produk di billboard. Itu adalah reka bentuk pengiklanan lah, salah satu reka bentuk pengiklanan yang paling jelas yang kita boleh nampak. Kemudian ada papan tanda perniagaan. Kalau kedai-kedai kan, kadang-kadang kalau kedai yang baru buka, dia tak boleh nak naik lagi papan tanda perniagaan, dia naik banner for temporary. Okay. Papan tanda kenderaan pula. Papan tanda perniagaan adalah salah satu reka bentuk pengiklanan yang kita boleh nampak, boleh bagi contoh dekat pelajar kita. Contoh kalau you pergi kedai Aseng, nampak ada kedai runcit Aseng. Itu adalah reka bentuk pengiklanan. Orang tahu kalau kedai runcit Aseng dekat situ, kedai runcit Abu dekat kanan sana. So orang boleh tahu lokasi dengan pengiklanan yang kita buat untuk orang kenal kita. Sebagai satu penyertaan di mana kita, siapa kita. Alright. So reka bentuk penerbitan ini pula adalah reka bentuk bahan penerbitan yang melalui proses dalam menghasilkan bahan penerbitan seperti kita buat kulit buku, buat desain kan. Kemudian halaman di dalam buku, penghasilan majalah, kalau macam sekarang kepada e-book. So semua ini adalah reka bentuk penerbitan. Even though kita buat, kalau kita buat komik, kita buat kalender, itu juga dalam kriteria reka bentuk penerbitan. Sebab tu ada syarikat
dia suka untuk gunakan elemen reka bentuk penerbitan ini untuk dekat dengan pelanggan dia, iaitu macam dia bagi kalender. Setiap hujung tahun kita pun sama berebut-rebut nak dapat kalender. Kalau saya suka nak tunggu kalender daripada ejen-ejen insurans sebab cantik. Okay. So ini adalah salah satu perkara untuk orang kata elemen yang kita boleh explain dekat pelajar lah. Alright. And reka bentuk pembungkusan juga kita tengok ada macam-macam bentuk pembungkusan di mana reka bentuk pembungkusan ini adalah proses dalam membungkus end product perdagangan untuk sampai kepada pelanggan. Okey, di mana kita boleh lihat pembungkusan makanan, pembungkusan minuman ataupun pembungkusan produk-produk pakaian. Semua ini adalah proses-proses untuk pelajar kita nampak. Macam contoh kalau kita lihat kalau produk kecantikan, kenapa dia diletakkan krim-krim tersebut diletak di dalam botol kaca untuk memastikan jangka hayat dia lebih panjang, lebih tidak terdedah kepada panas. So setiap satu elemen itu perlu tahu kenapa kita decide untuk buat. And reka bentuk poster ni biasalah untuk jadi sebagai satu elemen komunikasi untuk bagi tahu kita punya perkenalkan produk ke, kita nak bagi tahu tentang perniagaan kita, untuk kita bercerita kepada orang tentang produk ataupun perniagaan itu sendiri ataupun promosi yang kita nak buat untuk edaran. Alright. So, itu dari segi reka bentuk. Kemudian kita lihat dari segi penjenamaan. Okey, jenama adalah sesuatu yang dikenali sebagai istilah nama, istilah atau tanda, simbol dan juga reka bentuk produk atau kombinasi kesemuanya. Okey, di mana bila kita buat penjenamaan, kita nak membezakan kita dengan orang lain. Kita dikenali berbanding pesaing-pesaing kita. Alright, dan konsep penjenamaan ni boleh dipecahkan kepada 3, iaitu nama jenama, iaitu brand name. Kalau kita tengok macam contoh Colgate. Okey. Sedangkan kadang-kadang kita beli brand lain pun kita sebut nak Colgate. Sebabnya kita dah macam terbiasa dah. Kalau ubat gigi mesti Colgate, padahal kita pakai Dali. Masa saya kecil-kecil dulu sebut Colgate. Semua saya sebut Colgate, tak reti, kan tak faham. Bila dah besar ni baru faham, oh itu produk lain tapi dia adalah ubat gigi. Kerana Colgate telah berjaya membeli minda pelanggan, okey, di mana dia nampak macam dialah pelopor produk tersebut. Brand name dia berjaya lah. Okay. Kemudian kita lihat dari segi Proton Saga. Dia menggunakan perkataan lah Proton. Okay. Kemudian 7-Eleven. Gunakan perkataan dan nombor dalam dia punya brand name. Kemudian dari segi tanda nama. Tanda nama itu ataupun kita ada brand mark lah. Dari segi simbol, reka bentuk, warna, huruf yang unik. Macam McDonald dia ada M, macam Celcom dia ada logo burung, macam kalau kita tengok Maybank ada logo harimau. So kita boleh nampak lah dari segi logo tu kita boleh kenal apa daripada syarikat mana ataupun brand mana. Kita boleh nampak macam Coca-Cola dia guna perkataan Coca-Cola. So kita boleh nampak dengan ejaan dia pun unik dan lain. Alright. Dan juga tanda perdagangan ataupun trademark ni yang kita dapat bila kita buat pendaftaran tu lah. Alright, and then tanda perdagangan ni didaftarkan dan mempunyai tanda R. Contohnya produk Scott brand dia ada R, ada Mastercard ada R. Yang mana ada R tu adalah trademark lah, maknanya telah berdaftar. Tapi dia ada yang TM, ada apa, itu adalah proses-proses sebelum kita dapat pengesahan untuk dapat trademark tu, dan dia akan ada beralih lah. Alright, itu dari segi penjenamaan. Dan kita juga boleh jelaskan kepada pelajar ciri-ciri jenama yang baik, iaitu jenama itu mestilah mempunyai faedah dan kualiti produk. Mestilah senang disebut, dikenal pasti dan diingat. Dan juga sangat unik dan berbeza dari produk lain di pasaran. Dapat disesuaikan dengan keluaran produk baru yang bakal ditambah ke dalam lini produk sedia ada dan dapat didaftarkan dan dilindungi oleh undang-undang tempatan dan juga antarabangsa. So bila kita nak menjenamakan produk kita kena lihatlah ciri-ciri yang baik ini supayanya senang. Janganlah letak nama-nama yang tak membawa maksud yang baik, ataupun menggunakan logo-logo yang tidak sesuai ataupun tidak baiklah. Contohnya apa yang ada unsur-unsur negatif. Kita kena advise pelajar kalau nak buat logo kena ada ciri-ciri yang baik, yang positif kepada orang untuk lihat. Okey.
Okey, bila kita sebut tentang jenama, okey, dia boleh dipecahkan kepada 4 iaitu jenama kepada 6, tapi jenama individu dan keluarga tu dia duduk bawah jenama pengeluar. Kemudian kita ada jenama pengedar, jenama generik dan jenama kombinasi. Okey. Bila kita sebut tentang jenama ni, alright, jenama pengeluar ini contohnya macam kalau kita tengok jenama daripada kilang ataupun jenama main daripada pengedar ataupun pengeluar tu sendiri dipecahkan kepada jenama individu ataupun jenama keluarga. Contohnya jenama individu ni macam ni, contohnya PNG, Protect and Gambler, dia ada beberapa produk di bawah dia come out dengan jenama-jenama yang berbeza. Macam dia ada jenis-jenis sabun, setiap sabun tu ada satu jenama. Kenapa dia come out dengan strategi begitu? Sebabnya kalau kata sabun itu tidak mendapat permintaan dalam pasaran, dia boleh tamatkan sahaja pengeluaran produk tersebut tanpa memberi kesan kepada keseluruhan jenama pengeluar tersebut. Maknanya setiap produk yang dia come out ada brand-brand yang dia dah branding kan. Macam jenis-jenis sabun kan. So dia setiap satu tu ada masing-masing punya. Bawah satu jenama induk. Tapi kalau kata jenama keluarga ni, macam contoh kita ada produk elektrik kita panggil Sanyo. Dia ada kipas, dia ada aircon. Tapi kedua-duanya panggil Sanyo sahaja. Dia tak kata Sanyo aircon, Sanyo kipas, tak ada. Tapi dia guna brand Sanyo sahaja. Itu contohlah kemudian kita lihat daripada jenama pengedar ni, contoh dia tidak ada kilang tapi dia adalah pengedar. Kalau kita biasa dengan produk Singa. Singa tu adalah jenama pengedar lah, di mana dia tak ada kilang tapi dia ambil produk orang, dia rebrand dan dialah jadi distributor kepada produk tersebut. Orang tak tahu pun produk-produk elektrik yang dia ambil tu daripada mana, tapi orang tahu Singa ni adalah produk elektrik, macam tu. Dan kalau jenama pengedar ni kita tengok sekarang ni banyaklah, macam kalau produk-produk yang baru naik kan, yang pakai OEM, itu adalah jenama-jenama pengedar lah. Okay, dia ambil produk orang dan dia brandkan jadi produk dia, produk makanan ke, produk kesihatan ke. Alright. Dan juga kita boleh tengok jenama generik. Jenama generik ni produk-produk seperti ikan bilis, ikan masin yang tak ada label, yang packaging yang kita tengok proper. Dia tak ada jenama pun sebenarnya. Okay, kita beli je. Macam kita pergi kedai runcit kan, kita beli je ikan masin tu. Dia longgok-longgok je, kita pilih. Dia tak ada jenama. Tapi kalau kita tengok sekarang pun produk-produk generik tersebut dah ke arah branding juga. Okay, peniaga-peniaga ataupun pengusaha-pengusaha perniagaan produk generik ni juga dah semakin kreatif dan juga bijak. Di mana kalau kita tengok, kalau saya balik Kelantan kan, saya pergi Kelantan, saya pergi pasar tu pun kan, kalau beli keropok, dia dah ada stiker ataupun label yang dia letak kat dalam. So kita tahu ni keropok ni syarikat mana punya, daripada mana punya, pakai ikan apa pun dah ada. Kalau dulu memang tak ada. Memang kita beli stepek itulah apa yang kita beli. Ikan masin tu, itulah ikan masin. Beli kat mana? Beli kedai Masjid Wedah tu. Yang mana? Alah yang tu macam tu je kita nak explain kat orang. Sebab tak ada jenama kan, nak cari pun begitulah, kita pun tak boleh nak differentiate dengan orang lain. And then kalau kita beli penyapu lidi. Penyapu lidi pun macam tu. Mana ada brand penyapu lidi Syamila, tak ada. Kan? Brand penyapu lidi Sherry, tak ada. Kita beli je. Uncle, ada tak penyapu lidi? Yang kita pun ambil. Tak ada pun kita tanya brand A ke B ke, tak ada. Kita bayar je kan. Right? Itu adalah jenama generik lah. Jenama kombinasi ni pula adalah jenama di mana kombinasi daripada jenama keluarga dan individu. Macam contoh kita tengok Proton. Okey, jenama syarikat itu, jenama pengeluar itu adalah Proton. Tapi dia kombinasikan dengan jenama individu tu adalah Proton Saga, Proton Wira, Proton Izora. Mesti ada Proton di depan dia. Kalau kita tengok setiap satu produk yang dia keluarkan, mesti akan ada Proton apa. Okey. Kalau macam kita tengok, kalau produk kereta lain macam Honda, dia tak sebut Honda City. Dia sebut City apa-apa kan. Dia dah tak come out dengan nama tu, nama brand dia. Okay. So, kita boleh tengoklah dan kita boleh perincikan kepada pelajar. Okay. And then dari segi penerima faedah itu, kita boleh tengok kenapa penjenamaan itu dibuat, apa kelebihan penjenamaan kepada pengeluar dapat membentuk kesetiaan pengguna. Macam saya cakap tadi lah, Colgate kan.
Macam bila kita keluar, padahal ada banyak je brand ubat gigi yang lain. Tapi kita akan cari Colgate. Sebabnya dekat kepala kita, ubat gigi dan Colgate itu adalah sama. Padahal nak sebut ubat gigi tapi kita sebut Colgate. Itu contohlah kita menjadi pengguna setia kepada brand tersebut. Kemudian membantu memperkenalkan produk baru. Dan bila kita ada brand name yang baik, okey, ataupun jenama yang baik, apa sahaja produk yang kita perkenalkan akan membawa kepada image yang baik kepada pengguna. Mudah kita nak masuk untuk memperkenalkan produk barulah dalam pasaran. Kemudian kepada peruncit sendiri, okey, dapat menarik pengguna yang suka kepada produk berjenama lah. Okey, dapat membaiki imej kedai juga, meningkatkan keupayaan untuk bersaing. Kalau kita tengok kan kadang-kadang dekat kedai-kedai runcit, kadang-kadang kedai makan, ada brand-brand ni dia sponsor papan iklan. Kita boleh nampak ada logo-logo. So itu boleh membina image lah. Alright, kalau kita tengok dekat mall sekarang pun dia akan letak logo syarikat-syarikat besar yang ada dalam mall dia untuk tarik orang supaya datang dekat mall dia, okey? Itu salah satu elemen yang peniaga ataupun pengusaha-pengusaha dekat luar gunakan. Dan kepada pengguna juga, okey, faedah dia adalah dapat membezakan produk yang hampir serupa. Okey, macam saya dulu masa saya mengandung, saya alah dengan air mineral. Masa tu tak sedar, sampai dah 3 bulan tu kan sampai lembik muntah-muntah. Saya tak boleh minum, sedangkan saya biasa je minum air mineral desa tu. Okey, sebab dia murah, dulu duduk quarters tak masuk lagi yang penapis air kan, jadi beli air mineral. Beli berkotak-kotak tak boleh minum je muntah. Sampailah dah jadi macam selera kayangan, air ni sahaja yang saya boleh minum, brand Spritzer sahaja. Brand yang ada satu lagi brand yang warna hijau saya boleh minum. Saya pun tak tahulah. Air mineral ni dia ada spek jugalah kenapa dia warna hijau, kenapa dia warna biru. Yang mana penutup dia ataupun corak dia warna biru semua saya tak boleh minum. Ke sebab warna biru tak tahulah kan. So dia dapat membezakan produk lah. So bila husband saya beli kan, saya tengok dia warna biru, tak boleh minum lah ni, saya marah dia. So pergi beli yang lain. Alright. So saya ataupun kita pengguna dapat membezakan produk yang hampir sama. Dia air mineral, lelaki ni senang. Kalau lelaki ni pada dia air lah kan. Dia tak ada differentiate nak warna apa ke, nak brand apa. Kata nak air mineral lah tu. Macam tu kan. Jadi kalau kita ni perempuan detail. Kalau tudung pun sama. Tudung lah. Tudung apa pula? Ariani ni apa? Tudung lah. Dark tu apa? Tudung lah kan. Tudung RM10 pun tudung juga. Tapi macam kita ni kan ada preference yang berbeza. Jadi setiap satu brand name tu dapat dibezakan walaupun ada produk yang hampir sama. Dan juga pengguna mudah untuk membuat belian dan juga menunjukkan kualiti dan image kepada pembeli lah. That's why brand name itu sangat penting. Alright. Kemudian kita masuk elemen pembungkusan di mana melibatkan aktiviti mereka bentuk dan mengeluarkan bekas atau pembungkus yang sesuai untuk produk. Okey, fungsi pembungkusan untuk menyimpan dan melindungi produk, menarik minat pembeli dan untuk membeli dan menambahkan kualiti produk. Okey, keputusan perlu dibuat mengenai elemen-elemen tertentu bagi pembungkusan seperti saiz, bentuk, bahan, warna, tekstur dan tanda perniagaan. Okey, pembungkusan inovatif adalah pembungkusan yang boleh memberi syarikat kelebihan di dalam mengatasi pesaing. Okey, dekat sini saya letaklah gambar contoh-contoh pembungkusan. Kalau kata minyak dalam botol, kemudian ada kotak, ada tin, ada yang macam tak ada bungkus pun macam buah ni. So pelajar boleh nampaklah contoh-contoh pembungkusan. Dan kalau kita nak buat postage dari segi box pun ada macam-macam saiz kan. Ini juga kita perlu tunjuklah dekat pelajar. Macam dari segi makanan pun sekarang ada macam-macam teknik pembungkusan. Kalau kita pergi kedai-kedai biasa dia bungkus dalam plastik, ikat masuk plastik besar kan. Kalau kita pergi kedai yang macam hipster sikit, dia ada kotak yang macam cantik sikit kan. Nampak proper sikit. Yang boleh terus makan. Kemudian kalau kita pergi ada setengah-setengah kedai dia akan pakai bekas makanan yang plastik warna putih Luxina tu panggil apa? Apa tak lupa nama box tu kan. Jadi ada teknik-teknik berbeza yang mana setiap daripada kita boleh pilihlah decide nak guna pembungkusan yang mana sesuai dengan produk kita. Okey. Kemudian pelabelan. Pelabelan merupakan sebahagian daripada pembungkusan yang mengandungi maklumat bercetak dan bersama dengan produk lah. Label mungkin menghuraikan beberapa perkara mengenai sesuatu produk atau siapa pengedar, di mana dibuat, kandungannya dan bagaimana menggunakannya. So label ni penting main peranan dan dia boleh jadi agent sebagai promosi. Saya ambil contoh Coca-Cola lah sebabnya
dan kat sini kita boleh nampak apa yang dia cuba tunjukkan. Brand information, ada legal description, kemudian ada product description, ada company information, kemudian ada marketing communication. Dekat sini dia bagi tahu dia punya tagline, okay. Kemudian dia ada identification marks lah. Contoh dia punya barcode dekat sini. So kalau kebiasaan label-label yang biasa kita nampak kadang-kadang cuma ada nutrition fact sahaja. So itu bergantunglah kepada produk yang kita nak tawarkan, and then bagaimana kita nak buat design tu, grafik tu supaya nampak lebih menarik. Boleh mute kan ke siapa yang berbunyi tu? Okey, kemudian ciri produk yang baik adalah kita boleh menawarkan jaminan kepada pelanggan kita, iaitu jaminan diberi bertujuan dalam memberi perlindungan kepada pembeli dan maklumat penting tentang sesuatu produk lah. Jaminan itu juga dapat mengesahkan tentang kualiti dan prestasi produk, dan ia adalah satu kenyataan yang menyatakan tanggungjawab pengeluar ke atas sesuatu produk yang dijual kepada pengguna sekiranya terdapat sebarang kecuaian dan kerosakan semasa penggunaan produk tersebut. Selalunya jaminan ini diberikan bagi produk-produk macam produk elektrik, okey, penggunaan peralatan elektrik tersebut, kereta, motor. Jaminan ni ditawarkan kepada pengguna, selalunya adalah produk-produk yang macam mahal-mahal sikit lah. Yang fungsi dia pun ada technical fungsi. Kalau biasanya makanan ni jarang. Tapi ada juga produk-produk yang memberi jaminan yang macam overclaim. Perasan tak? Yang macam 10 hari makan kurus, okey. Kalau tak money back guarantee, itu adalah macam produk overclaim. Ataupun kita tengok ada produk-produk yang kata makanlah suplemen ini boleh baik buah pinggang, okey. Jangan buat jaminan-jaminan yang overclaim begitulah, sebabnya dia ada implikasi dari segi undang-undang, dari segi kesihatan, keselamatan pengguna juga. Alright, so kena tengok sesuatu jaminan yang kita nak tawarkan tu kesahan ataupun faktanya sebagaimana betul lah seperti yang sepatutnya. Okey. Sebabnya kalau kita tengok dalam pasaran terlalu banyak produk-produk suplemen kesihatan ni yang so called overclaim lah. Okey. Seterusnya kita masuk 3.2.2. Kita dah 1 jam. Saya ada lagi 1 jam. So just nice lah timing saya. Okey. 3.2.2 adalah menerangkan elemen harga dari segi objektif penentuan harga dan juga strategi penentuan harga. Okey, dalam subtopik ini kita akan tengok dari sekejap siapa yang berbunyi ni, disturbing. Yang dah hilang dah. Macam mana nak mutekan orang yang tengah berbunyi ni? Sekejap. Oh, Sophie. Yes, okay, dah. Dah. Alright. Okay. 3.2.2 adalah menerangkan elemen dari segi harga, di mana kita boleh lihat ada objektif penentuan harga dan juga strategi penentuan harga. Yang ini kita boleh bagi tahu dekat pelajar berkenaan dengan elemen harga tu, kita refresh balik sebab kita dah bagi takrifan tadi. Okey, kita refresh balik dekat pelajar apa itu elemen harga. Okey, sebelum penetapan harga dilakukan, syarikat perlu menentukan strategi terlebih dahululah, apa strategi yang nak guna. Okey. And then strategi yang dibentuk itu perlulah berdasarkan objektif yang telah ditetapkan oleh syarikat. Nak untung banyak mana ke objektif, kita tengok objektif syarikat kita apa. Objektif yang sering digunakan termasuklah untuk terus hidup, untuk survival sahaja, ataupun untuk memaksimumkan keuntungan semasa sebagai kepimpinan share pasaran ataupun kepimpinan dalam kualiti produk. Alright, so kita tengoklah objektif kita tu dekat mana. Alright. So objektif penentuan harga ni kita lihat ada 4 elemen ini, iaitu untuk terus hidup, memaksimumkan keuntungan perniagaan ataupun sebagai pemimpin dalam share pasaran ataupun pemimpin dari segi kualiti keluaran. Alright, so bila kita dah tetapkan penentuan harga ni, and then barulah kita objektif kita tu bila kita dah tetapkan, barulah kita boleh decide harga yang kita nak tentukan. Kalau harga untuk terus hidup ini adalah peletakan harga yang rendah adalah untuk meningkatkan permintaan
Dan pada masa ini untung biasanya kurang lah sebabnya harga kita tu margin dia tak terlalu tinggi. Okey. Dan bila kita kita menetapkan untuk objektif penentuan harga itu adalah memaksimumkan keuntungan. Okey, peletakan harga bagi tujuan memaksimumkan keuntungan semasa syarikat. Kebiasaannya harga yang diletakkan adalah tinggi daripada harga pasaran. Dan jika kita memilih untuk kepimpinan share pasaran, kita nak pegang share yang besar dalam pasaran, okey, di mana syarikat yakin dan percaya bila share pasaran tu kita dapat yang terbesar, kita akan dapat mencapai kos yang paling minimum. Sebabnya production kita akan jadi lebih banyak dan kos akan dapat diturunkan. Dan juga dapat meningkatkan keuntungan kepada tahap yang paling maksimum. Dan kalau kita fokus ataupun objektif kita kepada nak menghasilkan kualiti keluaran yang terbaik, okey, kita akan mengeluarkan keluaran yang paling bermutu. Harga tinggi diletakkan kerana menanggung kos R&D dan kos pengeluaran. Alright. So kita sebelum nak letak harga, okey, bukan main macam bangun-bangun tidur, saya nak jual mi goreng RM2 besok. Tak ada. Bukan dapat ilham dari langit, dapat harga. Tak. Okey. Untuk menentukan harga tu kita kena tengok apa objektif kita. Macam contoh saya hari tu ada buat bisnes burnt cheesecake. Sebenarnya berniaga saya saja nak dah lama tinggal aktiviti perniagaan ni, dah lama tinggal juga bina akademik, so nak balik mengajar saya sajalah test diri saya. Masih ada kemampuan ke nak buat sale macam tu kan. Masih boleh buat production ke, masih ada ciri-ciri usahawan ke pada diri saya. So saya sajalah buat kek tu. Bila saya study di market kan, saya tengok harga pasaran dan apa semua, saya macam okey, saya tak adalah nak memaksimumkan keuntungan sangat. So saya macam lebih kurang macam untuk terus hidup, tapi mahal jugalah. Sebab keuntungan saya tu 50%. Contoh saya punya kos termasuk upah apa semua RM30, saya jual RM60. RM30 tu memang definitely untung bersih yang saya dapat lepas saya dah tolak semua. Sebab bila saya letakkan harga, saya terus kira kos marketing dekat dalam tu sebab saya guna FB Ads. So saya letakkan semua kos marketing dekat dalam tu, upah gaji saya sebagai bakers, semua saya letak dekat dalam tu. So saya punya objektif penentuan harga tu lebih kepada untuk terus hidup lah. Tak adalah memaksimumkan keuntungan. Kalau saya nak untung, sebenarnya kek yang portion yang saya buat RM60 tu saya boleh jual harga RM85 kalau harga di sekitar Putrajaya dan Kuala Lumpur. Alright. So ada orang kat tangan. Okey. Boleh cakap, terus cakap. Clear tak soalan saya? Clear. Okey, untuk objektif penentuan harga ni, adakah tempoh masa yang kita boleh bagi tahu student? Maknanya objektif untuk terus hidup ni masa mula-mula nak start ke ataupun bergantung kepada strategi owner lah. Okey, macam tadi kan kenapa? Okey, faham. Boy, macam ni. That's why kita belajar kitaran hayat dulu. Sebab perasan tak tadi masa saya explain kitaran hayat tu, setiap satu tahap tu kan kita akan ada strategi yang kita nak guna. That's why kita kena tahu kitaran hayat kita duduk dekat mana, and then dekat situlah kita kena tetapkan objektif kita. Strategi apa nak guna. Dan maknanya bergantung kepada owner lah. Yes, betul. Macam kalau kita perasan kan, ada kalau produk-produk dalam pasaran kan, dia keluar kan, keluar masuk pasaran je dia mahal sebab dia nak untung dulu. Lepas tu kan, lepas tahun 2 produk tu dia dah mula dah buy 2 free 1. Lepas tu dah ada promosi harga yang gila-gila. Kalau perasan kan produk Datuk Seri Vida, masa mula-mula dia keluar satu harga sampai ratus-ratus kan. Macam sekarang kalau kita tengok dia promote beli sekian-sekian produk, dia bagi percuma pula produk lain. Sebab produk lain yang tu dia dah dapat untung dah sebenarnya. Dia just tengok kepada keadaan pasaran lah. Yes, betul. Jadi objektif penentuan harga ni bila kita nak tetapkan, kita kena tengok persekitaran kita, pasaran semasa and then condition kita. Dari segi kita punya cash flow kita, daripada segi kita punya sustainability macam mana. Kalau kita produk yang baru, biasanya kita modal pun tak banyak. Jadi kita kebanyakannya akan guna untuk terus hidup dulu. Yang penting ada sale. Selalunya begitu. Alright? Ada lain-lain soalan lagi? Boleh tanya, saya cuba bantu mana-mana yang saya boleh explain lah Sebab apa kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang bukan bidang ni mungkin perlukan lebih perincian. So kita boleh berbincang lah. Alright, boleh tanya je. Okay, ini adalah dari segi objektif penentuan harga. So bila kita nak decide nak tetapkan harga tu, kena tengoklah betul-betul Sebab kalau kita tersilap, contoh kita rasa kita boleh pergi dekat kepimpinan share pasaran.
Dekat sini selalunya modal kena besar because you kena ada mass production. Kalau apa kita tengok dari segi kepimpinan share pasaran ni, kita tengok company-company yang besar lah, yang mana dia dah ada brand name, dia keluarkan apa-apa produk pun dia boleh keluar secara maksimum lah, banyak dalam mass production, and then dia boleh dapat keuntungan yang maksimal. Alright. Kemudian kita akan lihat dalam elemen yang kedua, iaitu strategi penentuan harga. Bila kita nak tetapkan harga, tadi kita dah ada objektif, kita dah set dah objektif kita adalah contoh yang 1 ke 2 ke 3 ke kan. Okay, kita dah set dah objektif kita. Tapi dalam kita nak tetapkan harga, okay, kita ada satu lagi strategi, iaitu harga berdasarkan persaingan ataupun harga berasaskan titik pulang modal. Maknanya kita buat decision tu berdasarkan kita tengok penentuan harga kadar kini, iaitu dalam harga berdasarkan persaingan ni dia terbahagi kepada dua, iaitu kita compare dengan harga kadar terkini ataupun harga bida tertutup. Okey, di mana harga kadar kini ni adalah harga berdasarkan harga pesaing. Dan selalunya kita letakkan kurang tertumpu kepada kos lah, kita tak fikir kos kita. Apa pesaing letak, kita letak je. Okey, yang penting kita boleh buat sale. Alright, ataupun harga bida tertutup ni kita tetapkan harga selari dengan harga pesaing. Dan kita akan pastikan tidak boleh lebih rendah daripada kos kita. Alright. So kena tengok. Kalau selalunya company-company besar yang nak masuk pasaran, dia nak perkenalkan produk dia yang baru dan dia ada modal, dia boleh mainlah untuk harga kadar kini ni. Sebabnya dia tidak kisah berapa kos tu. Tapi kalau kita yang company baru, company kecil, sesuainya adalah harga bida tertutup ni, kita kena letak harga tu selari dengan harga pesaing, tapi tak boleh lebih rendah daripada kos, sebab nanti kita akan rugi. Okey. Teknik kedua, kita boleh tengok dari segi harga berasaskan kos, iaitu kita dah ada kos kita, and then kita nak decide, pastikan kita pulang modal. Kan biasa kalau kita suruh student berniaga kan, okay, you all buat simulasi perniagaan ni, yang penting pulang modal. Macam tu je. Pulang modal tu macam mana puan? Student kita ni kan lurus kan, macam mana puan? Yang penting you dapat balik 100, you keluar 100 tu you balik. Okay, tapi secara matematiknya benda tu boleh dikira lah. Okay, di mana kos menjual akan ditentukan dan sejumlah wang tertentu ataupun peratusan kos akan ditambah ke atas kos penjual dalam menetapkan harga. Di mana terdapat tokokan piawai ke atas kos produk yang dikenakan. Yang ini ada kiraan sikit lah. Tapi yang ini sebab kita tak ada example, kita just ajar pelajar supaya dia faham bila dia berniaga nanti dia boleh menggunakan teknik-teknik ini untuk dia lebih jelas bagaimana dia nak letakkan harga. Okey. Sebagai contoh perkiraan harga berasaskan kos ni, kita buat andaian lah. Andaian sebuah syarikat pengeluar pakaian sukan yang mempunyai kos dan jualan terjangka seperti berikut. Okey, kos berubah adalah RM20, kos tetap RM500,000. Okey, unit jualan terjangka kita nak target adalah RM100,000. Jadi kos pengeluar bagi setiap pakaian sukan tersebut, bagaimana nak kira kos seunit? Okey, kita kos berubah tambah dengan kos tetap bahagi dengan unit jualan. Okey, kita akan dapat RM25 kos seunit. Kemudian kalau kita nak untung, berapa banyak kita nak untung? Contoh kita kata kita nak dapatkan untung berapa? 30%, 20%, alright? Macam ni kita nak dapatkan untung 20%. Jadinya kita kira harga tokokan. Okey, kos seunit bahagi dengan 1 tolak dengan pulangan yang dikehendaki lah, yang mana keuntungan yang kita nak. Alright? So kita dapat RM31.25 di mana pengeluar akan mengenakan harga jual adalah RM31.25 kepada pengedar bagi setiap pakaian sukan dengan keuntungan sebanyak RM6.25 seunit. Contohnya beginilah. Ini secara matematik. Macam selalu kalau student, okey, modal you all berapa? RM20. Harga jual berapa? RM25. RM5 tu untung. Tapi modal tu kadang-kadang pelajar lupa nak kira dari segi upah dia berapa, dia tak masukkan gaji. Kadang-kadang peniaga, kalau macam saya mengajar kursus pendek kan, macam minggu lepas saya ajar kursus pembuatan roti canai. Adalah yang seorang datang tu dia memang dah buat roti canai frozen. Bila saya tanya-tanya, lah puan, saya kan jual, saya terus letak harga kos tu, lepas tu saya markup sikit untuk untung. Tapi saya tak letak kos, dia tak masukkan pemasaran tu sebagai kos, upah dia pun dia tak ambil. Jadi dia curi daripada keuntungan dia. That's why lah dia tak nampak untung tu dekat mana. So kita kena explain lah dekat pelajar, kalau kita nak untung banyak mana,
kira begini-begini. Cukup untuk dia faham lah. Yang ini tak keluar exam pun tapi dia faham konsep pun dah cukup. Alright, itu dari segi strategi peletakan harga. Okey, sampai situ okey. Boleh saya teruskan kepada 3.2.3. Ada lagi 2 subtopik sebelum kita selesai. Okey, dalam elemen yang ketiga ini adalah elemen promosi di mana kita akan tengok dari segi asas segmentasi pasaran. Semalam Cik Syamila ada explain juga berkenaan segmentasi kan. Tapi kita akan lihat segmentasi pasaran ini dari sudut geografi, demografi, psikografi dan juga gelagat. Okey, kemudian kita akan memahami strategi-strategi promosi yang ada. Tadi kat depan saya explain ada 4 strategi promosi. So kita akan tengok strategi promosi tu ada pengiklanan, promosi jualan, publicity dan juga jualan peribadi. Okey. Alright, asas segmentasi pasaran ni adalah untuk kita membangunkan produk yang sesuai bagi setiap segmen yang dipilih dan menyesuaikan harga, saluran agihan serta promosi untuk menjejaki sasaran dengan lebih efisien. Okey, kalau kita tengok dekat sini segmentasi pasaran ni kita boleh relate dengan apa yang Cik Syamila dah explain semalam berkenaan dengan BMC. Kita ada 9 blok, okey. Kita akan mappingkan blok tersebut menggunakan segmentasi pasaran yang kita dah decide. Contoh segmentasi pelanggan tu, kita dah decide pelanggan kita ni siapa. Pelanggan ini suka produk A. Pelanggan kita yang kategori B ni akan sesuai dengan produk B kita. Jadinya kita akan sesuaikan segmentasi pasaran itu sebabnya setiap produk yang kita keluarkan belum tentu sesuai untuk semua orang. Right? Dan kemudian aktiviti organisasi juga membahagikan sesuatu pasaran yang luas dan berbezalah. Kalau banyak kita panggil heterogen kepada pasaran atau kumpulan yang lebih kecil. Okey, kemudian pembagian pasaran juga boleh menjadi kepada pembeli atau pengguna di dalam pasaran atau kumpulan yang sama dari segi keperluan yang unik terhadap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, ini adalah 4 asas segmentasi pasaran iaitu yang pertama geografi di mana kita pecahkan mengikut unit geografi seperti negara, negeri, kawasan, daerah, taman. Okey, ini daripada segi kedudukan geografi. Kemudian dari segi demografi kita perincikan dari segi ciri-ciri populasi pengguna. Okey, sangat popular dan banyak digunakan oleh pemasar adalah demografi lah di mana dia akan tengok jantina dari segi umur, pendidikan, pendapatan, agama, pekerjaan dalam kelas sosial. Okey. Perkara-perkara demografi ini dia ambil kira. Okey, kemudian dari segi psikografinya adalah kelas sosial, personality, gaya hidup. Macam contoh kita tengok kelas sosial ni individu atau kumpulan tertentu yang mempunyai minat, nilai, ciri demografi atau gelagat yang hampir sama. Contohnya kalau kita tengok kita boleh tengok geng-geng sekarang ni yang tengah viral, geng-geng berbasikal. Satu kelompok ni berbasikal kan, pergi lepak-lepak dekat satu kedai ni. Kalau kita tengok abang-abang motor besar pun sama. Dia akan pergi ride, dia pergi ride tu bukan pergi apa pun saja, nak pergi ride naik motor jalan-jalan, nak pergi makan kat Melaka kedai asam pedas A. Contoh. Okey. Dia mempunyai minat yang sama, dia bergerak secara kelompok. Dan saya tengok ada juga pengusaha-pengusaha yang mana dia menjuruskan kepada grup-grup macam ni kan. Dia punya decoration tu bila dia buat, tempat dia memang memenuhi spek-spek orang-orang yang begini. Targeted market dia begitulah. Alright, bila dia buat kedai dia. Kemudian dari segi personality kita boleh tengok dari segi psikologi yang berbeza yang mendorong kepada tindak balas yang konsisten lah kepada persekitaran sekeliling. Dari segi kalau orang yang pendiam ni dia suka perkara yang macam mana, kalau orang yang talkative ni dia macam mana. Okey, dari segi psikologi seseorang itu cara kita nak approach juga berbeza. Okey, contoh kalau kita tengok ada orang yang macam bila dia buat direct sales kan ataupun dia jumpa face to face, dia promote barang, kalau ada setengah pelanggan dia tidak suka kena approach dekat meja makan ketika dia tengah makan. Kadang-kadang kena marah pun ada. Okey, ada pelanggan dia akan dengar sampai habis, terima kasih dik, akak tak minat lah nak beli. Okay, kalau macam saya, orang nak promote buku-buku anak yang Gloria, yang brand tu kan, yang masa saya bujang dulu dia suka nak promote kan. Saya kata, saya tak ada anak, tak apa beli untuk anak saudara. Saya pun macam, dia ni tak faham ke? Saya dah cakap saya tak berminat kan. Saya dah mula nak marah sebab saya macam tak selesa lah. Tapi dia akan push juga. So personality ni kena tahu plus karakter pelanggan tu bila kita tengok sebelum kita approach. Alright.
Kemudian gaya hidup, kombinasi beberapa faktor lah seperti pendapatan, pendidikan, kelas sosial, kepercayaan. Kalau macam sekarang kita tengok gaya hidup ni macam lepak-lepak kafe hipster kan. That's why lah kita tengok peningkatan peningkatan penubuhan kafe-kafe hipster ni banyak. Dan macam Cik Adik cakap sekarang lah, kalau rakyat Malaysia ni dia ke arah mudah terpengaruh dengan K-pop ni kan. That's why percambahan restoran-restoran Korea ataupun gaya hidup ataupun gaya pemakanan rakyat Korea tu dibawa masuk ke dalam Malaysia. Orang Malaysia ni dia memang senang terpengaruh. Okey, sebab tu kalau nak buat promosi, gunakan elemen-elemen mempengaruhi. Nanti kita akan tengok dekat memahami strategi promosi tu, kenapa kita boleh guna teknik mempengaruhi ataupun memujuk. Sebabnya rakyat Malaysia ni memang sangat dekat dengan aktiviti terpengaruh ni. Okey, kalau benda-benda viral tu cepat kena jadi orang pertama yang post dekat Instagram, aku pergi kedai yang ramai-ramai orang tu. Macam tu So boleh guna teknik-teknik tersebut untuk pelajar. Macam benda-benda yang viral, benda-benda yang terkini, semua ni dekat dengan pelajar kita lah. Kalau pelajar-pelajar nak berniaga pun, dia tak tengok untung tu, dia tak nampak lagi. Dia nak benda-benda yang viral. Saya nak jual produk ni lah point. Produk ni kan macam tengah trending tapi margin tak besar. Tak apa saya suka. So dia tak nampak. Okay, so kita lah kena guide pelajar-pelajar kita supaya dia faham kenapa sesuatu produk tu perlu dipasarkan, perlu dikeluarkan dalam pasaran. Okay, dan juga kita ada gelagat di mana membahagikan pengguna mengikut status, faedah yang dicari, okay, tahap kesediaan, situasi pengguna dan kadar penggunaan. Kita klusterkan mengikut gelagat pengguna lah. Alright, ini dari segi 4 asas segmentasi pasaran. Okey, dalam kita memahami strategi promosi, kita tengok dari segi pengiklanan yang pertama ciri-ciri persamaan pada setiap iklan kita boleh lihat adalah setiap iklan mempunyai mesej tertentu. Apa yang nak disampaikan? Okey, melibatkan pihak penaja yang dikenal pasti, okey, disiarkan melalui pelbagai jenis media, melibatkan pembayaran oleh pihak penaja. Kita boleh tengoklah contoh bila tengok berita di buletin utama. Nanti akan ada iklan-iklan produk, iklan-iklan selalunya yang masuk dekat buletin utama tu TNB ke. Padahal TNB tu dia tak buat iklan pun kita memang nak pakai elektrik. Dia je yang ada kat sini. Mungkin kalau di Sabah Sarawak dia guna syarikat lain lah. Okay. Tapi kalau kita dekat Semenanjung ni memang pakai TNB. Dia tak payah promosi pun memang kita pakai. Tapi dia still buat sebab dia nak orang sentiasa ingat dia. Okay. Orang sentiasa faham mesej dia. Kalau mesej-mesej ni kita boleh tengok nanti nak raya ni macam-macam lah mesej-mesej yang ada. Kalau saya paling terkesan dekat saya tu iklan Petronas yang seorang emak, dia ada anak lelaki, dia minta beli hati, daging, paru, yang lembu lah. Anak dia pergi pasar semua dah habis sebabnya anak dia sibuk main. Jadinya mesej itu sampai dan terkesan. That's why bila kita buat iklan, kita kena tengok apa value yang kita nak sampaikan. Alright? Kemudian definisi iklan tu sendiri adalah di mana kita membentuk persembahan dan komunikasi berbayar. Bila kita sebut pengiklanan, definitely bayar. Tak ada iklan free. Alright? Tak ada. Kalau kita kata, artis tu review lah, mesti sedap. Tipu artis tu dibayar. Okay? Dibayar. Nanti kita akan belajar lah dengan Cik Mazwan reviewer tu. Tu semua kena bayar. Betul tak Cik Mazwan? Betul kan? Tipu. Saya review produk ni sedap. Pergi buka lah IG siapa-siapa kan. Air ni sedap. Rasa dia mengalahkan air Starbucks. Bom-bom kita pun percaya pergi beli. Ish, tak sedap pun. Mahal je kan. Tertipu. Sebab apa? Rakyat Malaysia mudah terpengaruh. Itu kata kita punya inilah dari segi psikologinya kita berjaya dibeli dengan percakapan, kita rasa meyakinkan. Okay. So iklan ini dia tidak bersifat peribadilah, ditujukan kepada kumpulan sasaran dengan tujuan untuk mempromosi, memperkenalkan dan meningkatkan ataupun melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan ataupun idea oleh penaja yang dikenal pasti. Alright. So objektif pengiklanan juga boleh dikelaskan mengikut tujuan utama ni yang saya cakap tadi. Objektif pengiklanan ada 3, iaitu pengiklanan memberitahu, kita nak bagi tahu je, nak war-warkan je. Okay, kemudian kita nak pujuk. And then yang ketiga kita nak ingatkan orang, hello, saya ada tau dalam pasaran. Saya boleh hilang lagi. Okay, itu adalah 3 objektif bila kita nak buat iklan. Okay, so kalau macam kita company yang baru, biasanya kita berada dekat objektif yang pertama lah, kita nak bagi tahu orang, hai, saya ni Anas Anissa Kitchen, saya ada jual kek,
kek apa saya jual, kek bencis kek, ada sekian-sekian, macam tu contoh saya bagi contoh yang saya buat lah. Ataupun kita boleh tengok lah ada produk baru kan. So kita nak bagi tahu dekat orang. Contoh kita nak maklum dekat orang, kita bercuti. Kita nak maklum dekat orang ada kenaikan harga. Macam hari tu saya ada tengok, saya tak tahu lah kakak ni YouTuber ke TikTokers ke, saya pun tak ingat saya tengok dekat mana kan. Singapura, Melayu Singapura lah, dia ada satu kedai jual macam biskut raya, konsep-konsep kerepek kan. Kedai tu macam, satu kedai tu ada jual macam-macam. Kemudian dia buat promosi, dia panggil reviewer tau untuk review kedai dia. Dia bagi harga contoh macam kedai RM2 punya konsep tau, $2 you can get this item. Masa dia buat promosi harga RM2. So orang ni ramai datang kedai dia, tiba-tiba bila orang datang dia naikkan harga kepada RM2, $2.5. Orang jadi marah lah. Walaupun kalau kita kat Malaysia, alah RM2.5 je. Orang Malaysia ni baik hati, orang Singapura tak kot. Jadi orang jadi marah, benda tu jadi viral. Iklan lain, bila datang lain. So benda-benda macam tu lah. So bila kita ada pindaan harga ataupun kita ada pindaan berkaitan penggunaan produk ke apa ke, kita kena notify kepada pengguna kita. Buatlah iklan yang simple juga. Dan iklan yang memberitahu ni juga boleh digunakan untuk mengukuhkan imej syarikat lah. Yang kedua dari segi memujuk, membentuk keutamaan, menggalakkan pertukaran produk. Kita nak beli jiwa pelanggan tu supaya dia dah jadi setia kepada produk A, dia tukar kepada produk B. Kita nak mengubah perception orang, tanggapan orang kepada produk kita supaya dia nampak produk kita lebih baik. Alright. Selalunya iklan-iklan memujuk ni kita gunakan artis, kita gunakan spokesperson lah untuk dia tonjolkan kelebihan-kelebihan kita. Dan periklanan mengingatkan tentang produk kepada pengguna, mengingatkan di mana boleh didapati, mengekalkan ingatan pada jenama, mengekalkan kesedaran. That's why kalau kita tengok macam walaupun setengah brand tu dia adalah brand name yang besar, kalau dia tak buat iklan pun orang tetap beli produk dia, tapi dia sentiasa nak orang kenal dia, sentiasa nak orang ingat dia, sentiasa nak macam dia jadi pilihan pertama. That's why lah dia sentiasa buat iklan. Contoh macam Petronas kan, sentiasa kita nampak iklan dia di TV. Sedangkan brand itu adalah antara brand yang paling dikenali dalam Malaysia kan. Tapi dia sentiasa nak orang, kalau ada share dengan Petronas dekat sebelah-sebelah, Petronas lah, macam tu. So itu adalah teknik bila kita, objektif bila kita nak set sesuatu iklan lah. Okay. Kemudian dari segi belanjawan periklanan, bila kita nak tetapkan strategi periklanan ni, kita tengoklah juga kepada poket kita, berapa banyak yang kita ada dan kita sesuaikan. Secara umumnya bila kita nak tentukan belanjawan periklanan ni, dia dipengaruhi oleh 6 faktor utama, iaitu kita tengok dari segi kitaran hayat keluaran lah. Kalau kita produk tu baru, macam yang tadi lah yang kita punya tahap kitaran tu kan, kalau kita masih di kitaran hayat yang pertama tu, kita bolehlah nak spend lebih sikit sebab kita nak kenalkan produk, nak kenalkan syarikat kepada orang. So produk-produk baru ni selalunya kena spend lebih sikit berbanding produk yang dah matang. Kemudian kalau kita berada di fasa, perkongsian pasaran, market share, peruntukan adalah untuk berdasarkan share pasaran yang dimiliki ataupun sesuatu produk atau jenama yang terpilih lah. Kita fokus kepada sesuatu produk sahaja yang kita nak ketengahkan, nak perkenalkan. Kita tak buat secara keseluruhan semua produk kita. Persaingan dan bilangan periklanan ni pun kita tengok jugalah, kalau kata terlalu banyak persaingan, berapa banyak iklan yang kita nak buat, lebih banyak iklan tu lebih besarlah bajet yang perlu ditetapkan. Yang ini saya masukkan juga sebabnya bila kita nak buat iklan tu bukan sekadar buat sajalah, kita kena tahu dari segi keuangannya macam mana kan. Jadi kekerapan iklan juga. Nanti kalau kita belajar FB Ads, kita akan tengoklah frekuensi iklan tu semakin kerap, berapa banyak nak spend kan. So bajet ni pelajar perlu tahulah bila kita nak buat iklan tu kekerapan. Contoh kalau kita buat pengiklanan dekat TV, dekat radio, sekali keluar harga dia berapa. Kan kalau 10 kali keluar harga dia berapa. 1 jam keluar berapa. 10 minit keluar berapa. 30 second keluar berapa. So setiap satu tu adalah orang kata amount dia berbeza. Dan juga periklanan juga boleh dibuat berdasarkan perbezaan keluaran lah. Kita sekiranya terdapat persamaan di antara dua barang yang bersaing, maka lebih banyak peruntukan belanja periklanan harus diadakan untuk membezakan kedua-dua produk. Kadang-kadang kalau kita tengok dari segi kalau dulu wayang lah
kan bila ada cerita-cerita Melayu yang hits dan keluar serentak pada minggu yang sama, mereka akan ada periklanan yang sangat orang kata berbeza lah untuk pastikan bila orang pergi wayang, orang tengok cerita dia dulu berbanding cerita yang satu lagi. Alright, dan juga kita lihat dari segi ciri-ciri pasaran lah, pihak periklanan juga perlu memperuntukkan satu amount periklanan yang besar sekiranya kumpulan pasaran terdiri daripada mereka yang berminat kepada maklumat periklanan dan tidak menghiraukan pelbagai bentuk iklan setiap hari. Yang ini kalau kita tengok target market kita tu jenis orang yang suka tengok video, suka cerita-cerita viral. Kita kena come out dengan konten yang begitulah untuk memenangi hati pelanggan kita. Alright. Itu dari segi periklanan. Kemudian kita tengok promosi jualan. Promosi jualan adalah dari segi rangsangan secara langsung yang menawarkan insentif ataupun nilai yang lebih atas keluaran melalui desakan jualan, agihan keluaran kepada pengguna akhir dengan objektif untuk mewujudkan jualan segera. Kita nak push untuk dapatkan sale. Alright, dan alat yang berjaya mempromosikan jualan dibahagikan mengikut sasaran pasaran. Kita ada 3 iaitu promosi jualan pengguna, promosi jualan perdagangan dan juga kita gunakan tenaga jualan. Okey, yang ini saya letaklah macam ni kan. Okey, kita boleh explain dekat student kita alat promosi jualan pengguna ada apa. So kita ada 8. Okey, so pelajar boleh explain, boleh tengok, boleh cari juga contoh-contoh ni, kita boleh buat aktiviti dengan pelajar. Alright, yang ini penjelasan setiap satu tu nanti kawan-kawan boleh rujuk dalam nota lah. Ada dia punya perincian. Okey, kita ada sampel, kita ada cashback, ada kupon, ada premium, ada buy to get one free, ada konsep pertandingan, lucky draw. Okay. So ada konsep-konsep ataupun alat promosi jualan pengguna ni kita boleh gunalah dan kita pun biasa nampak sebenarnya. Kalau macam sekarang ni banyak yang shopping online, kita suka kalau dapat cashback, dapat coin tu kan. Kalau dapat, kalau macam dekat Grab tu kalau ada voucher, kalau ada code, kita dapat code discount. So itu semua adalah alat-alat promosi jualan pengguna. Right? Kemudian memahami strategi promosi jualan. Okey. Dari segi alat promosi jualan perdagangan pula adalah galakkan kepada peruncit atau pemborong yang membawa jenama memberikan ruang peragaan ataupun mempromosikan dalam periklanan dan menjual kepada pengguna. Yang macam ni macam kalau kita ada showcase area ke, kalau macam contoh kalau dekat mall kadang-kadang dia ada buat promosi kat tengah-tengah tu dia letak produk-produk yang ada dalam mall tu kan untuk dia ketengahkan, perkenalkan. Dia bagi ruang lah. Okey, kemudian alat promosi yang digunakan termasuklah dia guna konsep peraduan, premium peragaan, premium membeli, okey. Kemudian ada diskaun, ada kadang-kadang potongan harga, okey. Kalau dari segi tenaga jualan, okey, tenaga jualan ni kalau kita tengok adalah insentif kepada salesman lah supaya jualan dapat dibuat lebih efektif dan juga penghargaan diberikan ke atas pencapaian jualan, kempen pertandingan dan juga insentif serta program lain. Yang ini kita boleh lihat kalau contoh konsep orang-orang yang direct selling lah, kita boleh nampak di mana dia memang betul-betul push dekat dia punya tenaga jualan untuk buat sale produk dia. Alright. Okay, publicity. Bila kita sebut tentang publicity, publicity adalah satu aktiviti ataupun program yang dijalankan oleh syarikat untuk mendapatkan kepercayaan. Kita nak tingkatkan keyakinan orang terima produk kita, orang faham produk kita. Kita nak membina image kita di mata pelanggan. Okay, nak membentuk image yang baik di mata pelanggan. Okay, fungsi publicity ni adalah hubungan akhbar ataupun wakil akhbar di mana dapat mencipta dan menempatkan maklumat berharga dalam media berita untuk menarik perhatian. Okey, kita nak attract orang untuk nampak kita, untuk kenal kita. Kemudian ada satu konsep publicity keluaran di mana memberi publicity untuk sesuatu keluaran tertentu. Macam contoh apa yang Zul Arifin buat lah, yang viral tu kan. Siapa yang tengok? Okey. Dia punya angle tu tak kena tempat lah. Okey. Dan paparan tersebut tak sesuai untuk suasana di Malaysia. Kalau dia dekat Hollywood mungkin sesuai lah kan. So publicity itu dia dah jadi bad publicity tapi orang dah tahu tentang drama tersebut dan mungkin bila drama itu ditayangkan orang akan macam nak kena tengok teruk sangat ke drama tu seperti yang iklan tersebut ataupun video tersebut yang dah kena ban, dah kena macam-macam tindakan tu kan. Yang dah kena viral satu Malaysia tu. Jadi dia dah memberi satu ruang kepada netizen, kita panggil netizen lah pengguna lah. Dia pengguna kat Malaysia ni dah nampak dah.
Ada drama ni, drama apa. Orang yang tak tahu pun jadi nak ambil tahu, nak menyebok. Okay, itu dari segi publicity lah bila nak keluarkan sesuatu produk. Atau hubungan awam, membina dan mengekalkan hubungan nasional serta dengan komuniti tempatan. Yang ini dia buat engagement lah. Kita bina hubungan baik. Selalunya publicity yang hubungan awam ni kita nampak parti-parti politik lah. Kita punya pemimpin-pemimpin tu bila time pilihan raya, sangat aktif kembali ke kawasan. Okey. Dia aktif lah membangunkan kawasan-kawasan tersebut. Contoh. Dan lobby, iaitu kita melobi, membina dan mengekalkan hubungan dengan pihak pegawai perundangan, kerajaan untuk mempengaruhi undang-undang dan peraturan. Yang ini melobi ni dia can be positif, can be negatif lah. Kalau kita melobi untuk dapatkan kontrak dengan harapan kita kenal orang ini, networking kita, and then kita boleh dapat kontrak tu, itu adalah sesuatu yang tak elok lah. Tapi bila lobby ni kita gunakan untuk mengekalkan hubungan, contohnya bila ada projek-projek kita dimaklumkan, jadi kita tahu spek, kita boleh prepare sama macam mana orang lain. Okay, bukanlah kita nak pastikan kita lobby-lobby ni saudara-saudara bagi kat kita terus. Tidak. Okay, kita nak membina hubungan dengan pegawai ataupun person in charge yang menjaga sesuatu perkara tersebut. Okey, dan juga hubungan pelabur bagi mengekalkan hubungan dengan pemegang saham dan lain-lain dalam komuniti keuangan lah. Yang ini kalau firma-firma yang besar. Okey, dari segi strategi publicity, bila kita sebut tentang strategi publicity ni ada banyak yang kita boleh tengok, yang saya dah rincikan ni ada 8. Okey, yang pertama adalah dari segi berita. Kita boleh tengoklah bila keluar dekat berita tu iklan kan apa semua dilaporkan dalam berita, itu adalah publicity. Yang publicity orang kata rating kalau keluar berita tu, berita utama tu tinggilah ratingnya. Right? That's why kadang-kadang kadang-kadang tak ada apa pun dia nak laporkan tapi dia masuk dalam berita. Contoh produk-produk kosmetik yang kita tengoklah kadang-kadang ada je terselit dalam berita. Company A mengeluarkan produk sekian-sekian. Pendek je statement dia, a few second je. Tapi satu Malaysia tengok, Datuk Sri Vida ada produk baru lah. Kena tengok ni. Orang akan start, akan mula searching apa semualah. Alright. So kemudian dari segi ucapan pemimpin, okay. Dia bila bagi ucapan, benda tu dihebahkan kepada ramai. Macam kalau kita tengok, kalau saya biasa follow MTDC punya bos kan, Datuk tu dia suka buat announcement, dia suka war-warkan apa produk-produk terbaru daripada incubator MTDC. So kita boleh nampak, kita yang follow Facebook dia, kita nampak dia punya sharing tersebut. Alright. Dan kemudian kita boleh juga tengok dari segi publicity itu boleh dibuat dalam bentuk report, laporan keuangan. That's why kalau kita kat college community ni, hujung tahun je kita nak buat laporan program lah, laporan laporan unit lah, macam-macam laporan semua kena disediakan. Sebab itu adalah sebagai satu publicity unit kita ataupun institusi kita. Alright. Dan juga bahan-bahan seperti kita punya yang tadi kita buat design reka bentuk tu lah, image corporate tu. Yang ini juga adalah satu publicity. Contoh macam kalau kita di college community bila keluar je pakai baju corporate kan, baju biru tu, baju denim tu ada logo. Alright. So itu adalah image kita. That's why kadang-kadang bila keluar, bila kita nak bentuk pelajar kita boleh juga bantu mereka dari segi ada baju corporate, okay, ada logo, kita guide mereka ke arah untuk mempunyai image corporate tersebut lah. And then menerusi event-event macam kita tengok kalau event-event yang biasa dengan kita, jom heboh bagaimana TV3 membawa dunia TV itu secara live supaya peminat-peminat TV3, followers TV3 boleh datang jumpa artis-artis yang biasa dengan TV3, pemberita-pemberita mereka. So itu salah satu aktiviti juga yang boleh dilaksanakan dalam bentuk publicity. Alright, and then kita boleh juga dalam buat dengan video corporate, okay, kemudian CSR. Ini semua adalah aktiviti-aktiviti promosi yang boleh dilaksanakan lah. Di mana setiap satu elemen ini boleh reach out different segment and then boleh dapat impact yang berbeza juga. Alright. Itu dari segi publicity. Kemudian kita ada jualan peribadi. Sikit lagi dah nak habis. Okay. Jualan peribadi, kaedah komunikasi
penjualan yang membolehkan komunikasi dua hala tentang idea, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Di mana tujuan dia adalah untuk menjual produk yang dikeluarkan dan mendapatkan maklum balas yang cepat daripada pengguna tentang idea, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Alright, situasi yang sesuai untuk menggunakan jualan peribadi ni kalau kita tengok adalah kawasan pasaran sasaran yang tertumpu secara geografi. Macam kita nak masuk ke kawasan pedalaman di mana kita tahu orang-orang dekat situ susah nak keluar, produk kita pun kalau kita nak buka gerai kat situ tu tak sesuai, ataupun kalau tak pedalaman pun mungkin jauh daripada kawasan bandar. Jadi kita nak target ni adalah lebih mudah menggunakan teknik jualan peribadi. Okey, dan produk yang dijual itu juga mempunyai nilai unik yang tinggi, agak teknikal dan rumit dan mungkin memerlukan kepada demonstrasi. That's why kalau kita tengok ada produk kursi urut macam Ogawa kan, produk-produk dia menggunakan jualan peribadi di mana setiap satu elemen produk itu perlu diterangkan bagaimana penggunaannya, apa kebaikannya dan ada demonstrasi. Kadang-kadang kalau dia buat puan-puan duduk je, tak apa, tak payah bayar, duduk je, rasa dulu. Alright, so demonstrasi. Okey, produk yang dijual juga merupakan produk yang perlu disesuaikan mengikut keperluan pelanggan. Alright, kita boleh guna jualan peribadi. Yang ini kalau contoh kita ada nak buat renovation, okey, custom made lah mengikut kehendak pelanggan. Jadi kita kena ada salesman ataupun kita kena ada kepakaran dalam untuk mengeksplain ataupun menjelaskan tentang produk dan perkhidmatan yang kita ada. Okey, produk berada di peringkat pengenalan dalam kitaran hayat pengeluaran di mana kita perlukan banyak ruang untuk kita explain, nak jelaskan tentang produk baru ni. Nak perkenalkan kan, kita nak kenalkan banyak kali lah, nak kena jumpa orang, kena explain, kena bercakap. Salah satu teknik yang sesuai boleh guna jualan peribadi. Dan organisasi juga tidak mempunyai kos yang banyak untuk melaksanakan kempen iklan. Kalau kita nak buat billboard, RM100,000 kena habis. Okay, so gunakan salesman ini adalah satu elemen yang sesuai dan jimat jugalah untuk organisasi. Okay. Kelebihannya adalah dari segi dapat memahami gelagat pelanggan, komunikasi boleh dilaksanakan terus kepada pelanggan dan matlamatnya untuk membuat ataupun mewujudkan jualan terus tercapai. Okey, dari segi kelemahan juga kos yang tinggi sebabnya sebelum kita nak ambil seseorang tu kita kena latih. Okey, sebabnya tak semua orang pandai bercakap, tak semua orang pandai nak convince atau meyakinkan orang. Jadinya kos dekat situlah. Alright. Okey, 3.2.4 dari segi pengagihan. Kita akan tengok dari segi definisi saluran agihan dan juga saluran agihan yang biasa digunakan dalam perniagaan. Okey, elemen pengagihan membawa maksud kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak untuk memastikan produk yang ditawarkan sentiasa tersedia dan mudah didapati oleh pengguna. Okey, pengagihan ni adalah satu proses pengedaran barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir tepat pada masa, tempat, harga dan kuantiti yang sesuai. Okey, pihak yang terlibat secara langsung atau tidak untuk memastikan produk ditawarkan sentiasa bersedia dan mudah didapati oleh pengguna. That's why kita ada teknik pengagihan ni dan dia berada di hujung lah. Dan peranan saluran pengagihan ni ada 8 iaitu sebagai sumber untuk menyampaikan maklumat, sebagai penghubung, okey, dan juga sebagai platform untuk promosi dan menjadi pemadan juga di mana membentuk kesesuaian tawaran itu kepada keperluan para pembeli lah. Alright. Dan sebagai satu platform sebagai perundingan juga pun boleh. Okey, pengagihan fizikal, pembiayaan dan pengambilan risiko. Okey, perincian kepada saluran agihan ni nanti boleh baca dalam nota saya untuk memahami lebih lanjut lah sebab masa tinggal 5 minit je Cik Adik kata. Okey, so kena speed up sikit. Dan habis pun. Okey, saluran agihan yang digunakan dalam perniagaan, okey, kita ada saluran pemasaran pengguna. Saya paparkan, kita tunjuk dekat sini ada 4 saluran supaya pelajar nampak, okey, landscape dalam pengagihan ini bagaimana. Kalau pelajar minat, dia boleh expand dia punya minat dalam bidang pengagihan ini adalah dalam bidang logistik lah yang kita lihat dalam 10 tahun akan datang, bidang logistik ni akan berkembang dengan sangat pesat. Sangat-sangat pesat. Okey. So pengeluar, kita boleh tengok saluran 1 pengeluar direct terus kepada pengguna, saluran 2 pengeluar, kemudian kita ada orang tengah iaitu peruncit baru sampai ke pengguna dan saluran 3 kita ada 2 perhentian dekat situ, ada pemborong dan peruncit. Kemudian saluran 4 kita ada pemborong, ada jobber, ada peruncit. Mesti orang tanya jobber tu apa kan? Dia sama je lebih kurang fungsi dia, nanti kita tengok dekat slide satu lagi saya dah explainkan juga. Alright, so ada 4 saluran ni untuk saluran pemasaran pengguna. Nanti ada saluran pemasaran industri Okey, saluran 1 ni yang macam saya explain tadi lah disebut sebagai saluran pemasaran langsung.
Okey, hubungan langsung secara terus antara pengeluar dan pelanggan. Terus je. Okey, daripada pengeluar kepada pelanggan. Macam contoh, kita beli direct daripada macam kalau dekat Banting tu ada kilang kerepek, boleh je terus beli dekat kilang tersebut. Okey, tak perlu ada orang tengah. Okey, direct. Kemudian saluran yang kedua, terdapat orang tengah iaitu peruncit dalam proses tersebut. Contoh pengeluar dia hantar pada kedai runcit, kemudian kepada pelanggan. Okey. Selalunya bila ada satu orang tengah dekat situ akan ada satu kenaikan harga lah sebab setiap satu segmen tu dia akan ada keuntungan juga dia nak ambil. Kemudian kalau ada saluran 3 melibatkan 2 tahap orang tengah iaitu ada pemborong dan peruncit. Pengeluar dia hantar kepada pemborong secara pukal. Kemudian pemborong ni dia akan pecah-pecahkan kepada beberapa peruncit baru sampai kepada pelanggan. Okey, ini saluran 3. Dan kalau saluran 4 melibatkan 3 tahap orang tengah, okey, iaitu pemborong, jobber dan peruncit. Jobber ni adalah seseorang yang membeli produk-produk dalam kuantiti yang besar daripada syarikat-syarikat yang membuat produk tersebut, kemudian dia jual kepada kedai-kedai dalam kuantiti yang lebih kecil. Okey, dia jadi macam orang tengah lah. Contoh macam pengeluar kepada pemborong, kemudian akan ada seorang lagi orang perseorangan yang membeli produk direct kepada pemborong, dia repack dan dia hantar kepada peruncit baru jual kepada pelanggan. Ini saluran keempat. That's why kadang-kadang ada barang yang macam kita kalau beli direct boleh dapat murah. Tapi because of ada orang tengah ini yang menyebabkan peningkatan kos di setiap tempat tersebut. Okey. Yang ini adalah saluran pemasaran perniagaan. Okey. Kita ada 4 juga, penerangan dia samalah, saya tak ada buat pecahan slide seperti tadi sebab penerangan dia sama juga bagaimana ada orang tengah itulah, mana pengeluar direct kepada pelanggan industri, pengeluar kepada pengedar industri, kemudian pelanggan. Pecahan dia sama, ada satu, kemudian ada 2 orang yang dekat, 2 orang tengah and then dipecahkan kepada wakil pengeluar ataupun ada cawangan, kemudian kepada pengedar baru kepada pelanggan. So ini adalah struktur saluran bagi pemasaran perniagaan lah kalau industri lah kita ambil Okey, itu saja untuk kita punya kelas lecture. Selama 5 jam you all kena cover ke semua ini. Okey. So kita masuk kepada 3.3. Cik Mazwan sekejap Cik Mazwan dah ready dah. Dia dah bagi time Sherry, time. Okey. Kejap sikit lagi. Saya tengah lari ni. Lari. Dah tak larat ni. Aduh, sengit-sengit. Okey. 3.3 ni kita buat aktiviti simulasi, mengambil bahagian dalam simulasi perniagaan offline di dalam ataupun di luar institusi lah. Yang ini saya punya cadangan kepada kita punya pelaksanaan lah. Pensyarah boleh gunakan kreativiti masing-masing, nak buat macam mana, nak menyesuaikan mengikut keadaan college masing-masing. Alright? Tak ada benda yang wajib pun dalam slide saya ni kena ikut. Tak. Ambil mana yang baik, mana yang rasa tak cukup ni Sherry bagi, kena tambah ke, banyak sangat Sherry bagi, kena kurangkan, silakan. Okay. Alright. So dalam topik 3.3 ni kita pecahkan kepada 3, 3.31, 3.32 dan 3.33 iaitu mengenal pasti produk. Kita kena bantu pelajar untuk dia kenal pasti produk apa nak jual. Okay. Kemudian memilih sekurang-kurangnya satu produk yang boleh dijual dan juga kita laksanakan simulasi tersebut. Okay. Dalam mengenal pasti produk ni dia kena tahulah apa USP dia, okey? Apa yang dia nak jual, kenapa nak jual, okey? Dia kena cari keunikan produk dia dan membezakan dia dengan orang lain. Apa keistimewaan produk tersebut? Apa yang hebatnya, wownya produk ni? Kenapa nak kena beli produk ni dengan kita? So kita kena guide pelajar lah supaya dia nampak apa dia punya USP, right? Kemudian pelajar boleh mengenal pasti produk yang sesuai untuk dipasarkan dan dijual semasa sesi simulasi. Yang ini mungkin boleh buat sesi brainstorming dengan pelajar. Alright, masa kita buat aktiviti dengan pelajar, suruh dia listkan produk and then dia justify kenapa nak jual, macam mana nak jual. Suruh dia brief sikit lah and then supaya kita boleh decide secara berkumpulan apa produk yang sesuai untuk dipasarkan, untuk dijualkan. And then memilih sekurang-kurangnya satu produk yang boleh dijual. Selepas selesai aktiviti perbincangan dengan ahli kumpulan, decide satu produk untuk dijual. Kalau lebih pun tak apa, boleh. Okay, sekurang-kurangnya kena ada satu produk untuk dijual. Alright, dan juga mengambil bahagian dalam simulasi jualan secara offline di mana aktiviti simulasi boleh dilaksanakan di dalam ataupun di luar institusi. Pensyarah boleh merancang untuk pelaksanaan simulasi tersebut. Pensyarah perlu membentuk pasukan untuk menjalankan perniagaan mengikut kesesuaian bilangan pelajar di dalam kelas.
sometimes ada intake kita yang tak ramai, mungkin pelajar ada 6, bawah 10 orang. Jadi kena sesuaikanlah. Nak buat satu perniagaan ke, 2 ke, 3 ke, nak pecah 3 orang ke, 5 orang ke, itu ikut kesesuaian kelas masing-masing. Okey, setiap pasukan perlu menubuhkan perniagaan dengan memilih nama perniagaan, jenis perniagaan yang mahu dijalankan. Alright? Yang ini kita guide pelajar lah macam yang kita dah belajar dalam topik 1 kan. So dia kena decide lah nama tu untuk penjenamaan dia. Alright? Kita kena laksanakan simulasi tersebut. Pelajar perlu menjalankan perniagaan dengan mengikuti campuran pemasaran 4Ps yang telah dipelajari. Kena ada elemen-elemen produk, peletakan harga, promosi dan pengagihan. Dan dokumen transaksi perniagaan perlu disimpan bagi tujuan pelaporan. Kena guide pelajar which is setiap satu dokumen-dokumen tersebut perlu disimpan. Kenapa? Satu, untuk pelaporan kita punya projek simulasi sendiri. Kemudian nanti semasa topik 5 akan ada nak buat laporan keuangan. Okey, pelajar boleh guna simulasi sama ada offline ataupun online untuk digunakan dalam projek tersebut. Dalam aktiviti dalam penilaian PB yang topik 5 nanti. So kena ajar pelajar bagaimana nak simpan laporan tersebut lah. Right? Boleh rekodkan, boleh buat filing. Okey. Kemudian pelaksanaan simulasi. Pelajar boleh membuat persediaan untuk simulasi, okey, membuat kajian pasaran, membuat pemilihan produk dan perkhidmatan yang ingin dijual, menyediakan modal awal, menetapkan tarikh dan masa operasi perniagaan, menyediakan bahan promosi, menyediakan persiapan tempat. Boleh letak susun atur ataupun layout tempat tu boleh buat drawing ke, okey, boleh arrangekan. Okey. Kemudian pelaksanaan simulasi semasa hari kejadian, okey, pelaksanaan simulasi diadakan, aktiviti jualan dan promosi dilaksanakan. Setiap transaksi simulasi, belian, jualan untung rugi perlu direkodkan. Pelaporan dalam bentuk bergambar atau video boleh diwujudkan sebagai bukti pelaksanaan simulasi. Selepas simulasi, pelajar perlu mengemas tempat jualan, menyediakan laporan aktiviti simulasi tersebut. Alright, dan ini adalah kriteria penilaian yang ada. Yang ini saya dah semak yang terkini punya, ada pindaan sedikit kan kalau berbanding sebelum ni, iaitu pengurusan sebanyak 30%, kemudian minda keusahawanan 10%, kemahiran keusahawanan 50%, and then etika professionalism sebanyak 10%. Alright, so pecahan subkriteria adalah seperti yang di sebelah kanan tu lah. So itu saja untuk kita punya topik. Kesimpulannya, teknik 4Ps dalam pemasaran mampu memberi impak kepada perniagaan menerusi peningkatan jualan yang lebih memberansangkan. Alright. Sekian, terima kasih daripada saya. Alright. Boleh Ada tanya apa-apa ke? pertanyaan? Ya, Nak boleh. tanya. Ah. Okey, ada 2 soalan ni. Yang pertama tadi macam Sherry cerita tadi tentang saluran agihan kan. Saluran agihan ni dia memang kita kena bincang dia dalam offline saja ke? Sebab kalau ikut aturan yang lama lah ni dah terbiasa dengan aturan lama yang MPU 1222 ni dia terletak di dalam bahagian yang akhir tu kan. Jadi Kak ni dah macam terbiasa tau sebab Kak dah ajar online dengan offline dulu kan, iklan dan semua kan. Jadi hujung sekali Kak ceritakan juga tentang teknik agihan online, macam ada dropship, ada agent kan, boleh ke macam tu? Okey, Kak Fatimah, kalau akak nak intro dekat student boleh, sebab nanti kalau kita tengok topik yang baru kita ada yang pemasaran online. Tapi dalam tu tak termasuk detail dalam pemasaran online. Tapi boleh ceritalah. Cuma kalau saya tengok dalam pemasaran online tu ada kaedah dropship. Sebabnya walaupun dropship tu dia sebenarnya kalau kita tengok dropship dia duduk dekat sini. Dia mungkin dekat job dekat dia ambil kedudukan peruncit ni. Peruncit betul-betul. Dia boleh duduk sama ada kalau contoh dropship tu dia ambil dia direct dengan pengeluar, dia boleh duduk antara dia kat pemborong boleh. Ya, Cuma konsep dropship ni dia tak pegang. Kalau contoh kalau dropship tu kan kita boleh juga duduk dekat sini tau. Sebabnya kalau kita tengok produk-produk yang ada dropship ni, contoh yang macam Khairul Ming kan, kita jadi dropship dia kan. Kita direct dengan dia. Kita direct dengan dia terus kepada pelanggan. Kita ni dekat satu tempat sini. Boleh juga kita bagi contoh konsep-konsep yang online yang ada dalam pasaran untuk saluran agihan lah. Kenapa saya tak masuk kepada yang online tu, sebabnya kalau mengikut silibus ni topik saya ni untuk cover yang offline. Macam tu. Itu yang kedua, soalan yang kedua. Okey, ada yang bahagian tadi segmentasi pasaran tu, kebiasaan Kak buat lah kan. Dah banyak tahun dah Kak buat. Untuk segmentasi pasaran tu, Kak akan buat soal selidik segmentasi pasaran.
untuk mengenal pasti ni pun kerana terikut dengan ni lah Silius lama lah ni. Sebab kan kalau dekat dalam offline ni, dekat dalam apa kita kata penilaian offline tu, dia nak tengok apa jual beli di persekitaran kolej. Jadi kami pun mengambil apa kita panggil soal selidik mengenai orang kolej jugalah sebab jual beli kat situ kan. Boleh. Jadi kan soalan tu boleh dengar? Boleh Kak dengar. Jadi soalan Kak tu bila sampai dekat saya tak buka balik dekat situ. Dekat yang segmentasi tadi. Segmentasi. Mana awal-awal tadi ni. Yang slide atas ke? Slide atas tu. Yang ada 4 kan, demografi, psikografi. Sekejap, yang tu kat bawah ni. Kat mana Ni. Okey, soalan ni bila sampai, biasanya dalam soalan kita duk buat macam skala Likert lah kan. Biasa kita akan tanya umur semua-semua tu dululah. Kebiasaan sosial lah kan, demografi dululah, mai dulu. Tapi bila kita produk pelajar ni tentang contoh dia nak jual pomade ni. Pomade ni dia lebih kepada gaya hidup kan, personality tu patutnya macam psikografi lah. Cuma bila dalam soalan selidik tu, dia jadi macam susah nak buat ayat yang betul-betul dia duduk dalam kategori psikografi. Tak dapat nak bezakan sama ada dia psikografi atau gelagat sebab dia nak sama gelagat dengan psikografi. Macam mana nak differentiate soalan tu nanti dalam mana gelagat macam kalau kita tengok gelagat dengan psikografi ni dia lebih kurang sama. Cuma gelagat ni kita kelompokkan dia. Pengguna-pengguna tu kita kelompokkan mengikut karakter dia. Psikografi that's why kalau Kak tengok kat sini kan membahagikan pengguna mengikut status, faedah, sedangkan status tu duduk kat sini juga dekat kelas sosial, gaya hidup. Dia memang lebih kurang sama. Jadi macam soalan tu dia boleh je sama Kak. Tak ada masalah. Boleh. Yang Akak buat tu dah betul lah tu. Okey, terima kasih. Alright. Lain ada soalan lagi? Ada Puan Sherry. Ya Puan Zihan. Takut ni. Fikir saya tanya. Ni, cuba tengok yang tadi, yang reka bentuk tu. Yang depan. Yang depan. Ni? Lebih kurang lah ni kan. Ini Sherry banyak cakap pasal produk kan, produk nampak. Macam mana kalau Akak cadangkanlah masukkan sikit yang untuk servis. Untuk servis? Reka bentuk servis? Macam diorang buat perkhidmatan spa ke, gunting rambut ke, macam sudah SPL kan, pelancongan ke. Kalau macam tu macam mana reka bentuk diorang tu? Kalau yang kalau yang ini reka bentuk dia sama je Kak sebenarnya. Kalau yang macam contoh kan reka bentuk ni sekejap Mungkin yang bezanya pembungkusan lah kan. Pembungkusan. Contoh dekat reka bentuk bila kita nak reka bentuk perniagaan kita tengok dari segi kos kita. Contoh macam pelajar SPL, dia nak reka bentuk perniagaan, dia nak buat perkhidmatan package pelancongan. Dia kena tengok dari segi kos, adakah dia ada transport sendiri untuk dia bawa pelanggan dia tu, kalau ada van kan. Kalau tak dia kena sewa van. Jadi bila dia nak set up tu dia kena tengok dari segi kos dia dekat mana. And then kalau dia cuma hanya jual package, dia jadi ejen orang. Jadi dia punya kos mungkin dekat pemasaran saja tapi bukan kos daripada dia nak set up keseluruhan perniagaan. Kita kena tengok dari segi perkhidmatan lah. Dia boleh je guna sama. Dekat sini dari segi kekangan reka bentuk lah. Okey, dari segi jenis reka bentuk ni kita boleh tengok kalau macam SPL kan, sebab Akak ajar SPL kan, kesawanan. Macam pelajar pelancongan ni kita boleh tengok dari segi reka bentuk corporate dia bila dia nak buat dia punya perniagaan ataupun dia punya katalah dia nak tubuhkan company ataupun dia nak jual package pelancongan. Okey, image corporate dia kita boleh bantu dari segi membina logo dia punya baju corporate, warna corporate dia. Yang itu kita boleh bantu dari segi reka bentuk dia. Dia sebenarnya reka bentuk ni kita nampak because kita ni dekat Malaysia rasanya kita nampak produk saja.
kan, sebab dia visual. Perkhidmatan ni kita tak nampak. Tapi sebenarnya dia sama, cuma bezanya bila the way kita deliver benda tu kepada pelanggan sahaja. Dari segi reka bentuk, dari segi macam periklanan, macam akak guna penerbitan, boleh guna konsep yang sama. Contoh macam SPL kan, kalau penerbitan dia boleh terbitkan journal, template, tips yang macam sekarang, tips-tips pelancongan, dia boleh buat dalam bentuk penulisan untuk edaran. Jadi pelanggan-pelanggan suka nak membaca. Ya. Cuma reka bentuk pembungkusan je lah, dia orang tak ada kan? Ya, tak ada. Dia tak semesti sama, tapi kalau kata macam pembungkusan, kalau pembungkusan tu untuk produk lah Kak. Kalau kata dia ada produk pelancongan boleh. Tapi kalau macam dia letakkan dalam macam selalu ada juga dia orang buat kan macam dalam goodies bag tu, boleh juga kan? Boleh, yang itu sebagai promosi. Itu Kan? promosi, tapi bukan produk yang dia jual. Macam tu, kalau sebab pelancongan ni lebih kepada servis. Tapi kalau akak kata spa, macam spa dia ada servis dan dia ada produk. Dua kan? Dia boleh buat dua-dua. Okay. Thank you. Okay. Okay, lain ada lagi tak? Tak ada rehat lah kita ni. Boleh rehat sekejap kan? Okay, apa apa beza agent dan dropship? Dia selalunya dropship ni tak pegang produk. Produk tu ada pada owner ataupun usahawan tersebut lah. Agent ni selalunya dia ambil commission. Okay, agent ni selalunya digunakan untuk perkhidmatan-perkhidmatan, tapi ada juga orang yang jual produk guna konsep agent, tapi agent ni selalunya dia ada modal dan dia ambil produk dan dia pegang produk. Dia bergantung. Okay, sebabnya kadang-kadang method tu jenis-jenis perniagaan ni dia implement berbeza lah. Tapi kalau dropship definitely selalunya tak ada cost. Kalau pelajar nak buat dropship selalunya memang percuma, kalau ada pun mungkin dia sekadar commitment fee RM10, RM20, macam tu saja. Tapi memang tak ada cost dari segi nak pegang produk tu. Itu paling mudah lah untuk pelajar bermula lah kalau nak ambil pengalaman aktiviti jual beli tu. Alright? Okay, alright, Cik Adik kata dah time. Okay, so